Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam dialog wanita. Sekarang ini, kali ini siri yang ketujuh dialog wanita ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah mengurus konflik antara kerjaya dan rumah tangga, iaitu satu tajuk yang agak santai. Dan kita ada 4 orang ahli panel yang saya kira mampu untuk berbincang dengan secara yang mendalam tajuk kita ini. Pertama sekali, Dr. Sayyidatul Akmal binti Muhammad Yunus, iaitu pensyarah kanan Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh, Kuliah Ilmu Wahyu dan Pengajian Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Yang kedua, Dr. Nur Azah binti Kamari, pensyarah kanan Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Melaya, Kuala Lumpur, UM. Yang ketiga, Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa, iaitu pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia UTM, Kuala Lumpur. Dan yang keempat, Profesor Dr. Farah Wahida binti Muhammad Yusof, pengarah Pusat Penyelidikan Fiqh Sains dan Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia UTM. Saya Mahmud Zudi Ayyam Al-Majid, macam biasa menjadi moderator kepada perbincangan ini, dan kita ada penerbit kita Dr. Basri Hussein. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam tajuk ini banyak perkara yang kita boleh bincangkan, iaitu tentang pengurusan konflik antara kerjaya dan rumah tangga. Mula-mula saya nak tanya soalan-soalan yang ringkas kepada semua ahli panel kita, iaitu pertama sekali saya nak pergi kepada Dr. Akmal. Dalam Islam ini, dia tidak macam dalam dunia moden, ya, terutama sekali bagi masyarakat yang sangat terpengaruh dengan ilmu-ilmu sosiologi dan antropologi. Dalam Islam ni sudah ditentukan, ini tanggungjawab laki-laki, ini tanggungjawab wanita. Wanita berada di rumah, mengurus rumah tangga, dan laki-laki mencari nafkah. Itu yang secara idealnya. Kemudian apabila dunia berkembang, dunia itu boleh diselaraskan, perkembangan itu boleh diselaraskan dengan apa yang terdapat dalam yang kita katakan Islam itu, kerana dalam Islam ini ada 3 faktor yang saya terpaksa ulang supaya masyarakat kita lebih faham tentang Islam. Satu, Allah, iaitu yang kita dapat lihat daripada wahyu sama ada Quran ataupun sunnah. Yang kedua, manusia, iaitu akal, budaya, nilai intelektual dan sebagainya. Yang ketiganya ialah persekitaran, iaitu dunia, mana manusia, alam dan Tuhan. Itu 3 faktornya. Jadi kalau berlaku perubahan salah satu daripada 3 faktor ni, maka hukum dan ketentuan itu akan berubah. Jadi soalnya sekarang ni, saya rasa saya nak tanya Dr. Akmal, apa maksudnya suri rumah tangga itu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof. Datuk Mahmud Zudi selaku moderator dan juga rakan panel saya. Tak payah nak address lah sekali lagi, bakal terus lah. Okey, Datuk. Kena address lah Datuk. Masya Allah, hebat-hebat belaka panel kita pada hari ini. Okey, apakah suri rumah? Maksud suri rumah tangga. Okey, tadi yang telah dijelaskan oleh Datuk, ya, idealnya suri rumah ataupun wanita ini adalah dia ada tanggungjawab, ya, tanggungjawab dalam menguruskan rumah tangga, ini sebagai suri rumah tangga. Jadi peranan apakah suri rumah tangga itu, ialah dia ini ada seorang tonggak utama dalam rumah tangga. Jadi suri rumah, ya, tonggak utama dalam rumah tangga untuk membentuk ataupun memastikan rumah tangga itu suatu tempat yang harmoni, ya, yang penuh dengan mawaddah warahmah, ya, itu adalah tugas seorang suri rumah lah, ya, seorang wanita, ya, untuk menyediakan rumah itu satu tempat yang penuh dengan mawaddah warahmah.
Mungkin dalam Al-Quran Allah telah menyebut Dia maksud suri itu. Bila kita kata suri rumah, apakah satu title yang besar ataupun title yang kecil? Kalau dalam dunia, katalah dunia apa tu lebah, yang menjadi suri itu yang menjadi ketuanya. dia jadi permaisuri ya. Okey. Jadi dalam rumah Yalah, tangga permaisuri itu suri lah. suri. Jadi dalam rumah tangga betul lah. Jadi wanita ini dia memegang peranan yang sangat besar dalam menguruskan rumah tangga. Dia seolah-olah ketua Rabatul Bait. Okay. Orang tanya apa pekerjaan anda, dia jawab, alah saya hanya suri rumah aja. Oh, okey. Bagi saya lain, Datuk. Bagi saya lain. Suri rumah itu adalah tugas, dia memegang tugas yang sangat besar. Kerana apa, Datuk? Kerana suri rumah ini dia tugasnya mendidik anak. Okey, contohnya mendidik anak, mentaati suami. Okey, kalau kita pegang kepada tanggungjawab mendidik anak ini sebenarnya sangat besar, kerana mendidik anak ini sebenarnya bukan membesarkan anak. Membesarkan anak itu simple ya, secara lahiriah, fizikal itu. Tapi anak saja, suami dia tak didik. Sekali Datuk dalam rumah tangga. Tapi tugas mendidik itu sebenarnya, mendidik isteri itu suami Datuk. Tapi isteri ini tugasnya mendidik anak, lebih kepada mendidik anak ya. Okey, sebenarnya mendidik anak ini sebenarnya dia mendidik ataupun dia membentuk satu generasi akan datang. Ya, kalau Datuk pernah dengar pepatah mengatakan, kalau kita nak tengok kejayaan ataupun masa depan sesebuah negara, okey, kita tengoklah pada wanitanya. Kalau wanitanya itu menjalankan tanggungjawab dia sebagai suri rumah dengan baik, okey, lepas tu dengan berakhlak mulia, ya, memikul tanggungjawab dengan baik, sebagainya. Okey, masa depan negara itu akan cerah lah. Tapi sebaliknya, jika wanita dalam sebuah negara itu rata-ratanya tidak bermoral, tidak berakhlak, ia tidak memikul tanggungjawab dengan sebaiknya, maka kita tahu bagaimana hujung ataupun bagaimana saya nak tahu apakah seorang suri itu, suri rumah tangga itu suatu title yang hebat ataupun kerdil. Bagi saya suri rumah itu dia memegang title yang sangat hebat dah, Datuk. Dia memerlukan individu-individu yang hebat untuk menjadi suri rumah sebenarnya, Datuk. Tapi pada pandangan dan budaya masyarakat sekarang, hebat ke tidak hebat? Pada melihat pada masyarakat sekarang, dia jadi, dapat saya dia jadi kurang hebat sikit lah. Maksudnya wanita yang duduk di rumah dia tidak mendapat tidak dilihat dengan seperti seorang yang hebat. Malah kalau wanita itu berkejaya, dia dianggap sebagai seorang yang hebat lah. Lebih kepada persepsi tu, Datuk. Ya? Lebih kepada persepsi masyarakat tu. Persepsi masyarakat? Ya. Itu masalahnya. Kalau persepsi masyarakat, mana masyarakat tidak mempunyai satu pandangan yang jelas tentang wanita. Datuk, kita mendengar juga bagaimana perkataan suri rumah ini diangkat menjadi lebih besar lagi dengan perkataan ataupun istilah suri ummah. Jadi dengan perkataan itu dia meletakkan skop yang lebih luas bahawa tugas-tugas pendidikan, tugas-tugas segala macam tugas di rumah, ia adalah memberikan impak yang sangat besar kepada masyarakat. Tidakkah satu suri ummah tu satu istilah yang hipokrisi. Macam kita kata macam ni. Warga tua tu sebenarnya dia kata warga emas. Itu bohong sebenarnya. Nak emas macam mana dah tua? Itu simbolik kot, Datuk, sebab dia melihat simbolik macam mana. Orang OKU, dia kata orang OKU, orang apa? Kelainan. Katakanlah orang OKU ni orang cacat, cukuplah. Kalau suri rumah tu suri rumah. Kalau kata suri ummah tu dah kita macam
Macam macam Dr. Akmal bagi tahu tadi, maknanya persepsi masyarakat, minta maaflah kita masyarakat Melayu ni mungkin sebab kita dia dah lama kan, dimomok-momokkan bila mak kita dulu, tok nenek kita dulu tak bekerja, oh itu orang rumah, sorry to say kan, orang rumah. Ayat tu orang rumah kau kat mana kan? Jadi macam orang rumah, makna bila kita mendapat perkhabaran dengan panggilan suri rumah, orang rumah, pertama sekali yang sampai di kepala otak kita ni ialah, pemikiran kita ni ialah lekeh sangatlah yang duduk kat rumah tu. Macam Dr. Akmal kata tadilah, maknanya tidak hebat. Pandangan orang suri rumah. Tapi sebenarnya bagi saya, suri rumah itu kerjaya yang sangat mulia dan dihormati, sebab keluarga itu akan... Betul kan ni para wahidah, ikhlas kan ni. Ikhlas Datuk. Saya bercakap ni sebab suri rumah tu, saya nak tanya, berapa ramai dalam kalangan kita pada hari ini meletakkan suri rumah itu sebagai satu kerjaya? Saya merasakan ni Datuk, kalau kita meletakkan suri rumah itu sebagai satu kerjaya yang sangat penting. Dalam membina modal insan yang pertama yang lahir di rumah itu, saya rasa harganya tidak terbayar oleh wang gaji. Tidak siapa yang mampu membayar. Dr. Farah. Ya, saya. Bila kita sebut tentang suri rumah kan, sebenarnya yelah mungkin ni kembali kepada definisi lah. Suri rumah tu adalah kita semua kan Dr. Farah walaupun betul. Kita bekerja kan. Ke macam mana Prof? Ya, saya rasa yalah macam itulah kita, maknanya saya bukan nak bercakap, saya moderator, saya nak dengar orang cakap. Tak, maknanya bagi macam tadi, saya mendapat kan, berapa ramai dalam kalangan kita ya Datuk ya, minta maaf cakap, dalam kalangan suami, dalam kalangan golongan bapa ya, yang benar-benar merasakan bahawa, yang mengiktiraf suri rumah itu sebagai satu pekerjaan yang sangat penting, sangat utama dalam pembinaan modal insan itu. Sebab sampai sekarang saya rasa masih lagi kita dimomokkan bahawa suri rumah itu merupakan satu pekerjaan sampingan yang tak hebat di mata masyarakat, tapi sebenarnya dia merupakan satu kehebatan. Apakah suri itu satu pekerjaan ataupun satu title? Suri rumah itu panggilan, itu title, gelaran. Satu title ya, yang sangat apa tu. Itulah saya pelik macam ni. Kadang macam sepatutnya kalau kita kata dalam dunia lebah, dialah raja, dialah yang menentukan semua sekali. Tak? Sebab suami dia kena bawa balik ke dia, kemudian dia jaga situ, segala-galanya disediakan oleh suami, maknanya raja yang beraja dalam keluarga. Saya pun tak tahu macam mana. Tapi aku rasa hina lagi suri rumah ni dia macam saya personal opinion saya begitulah. Maksudnya saya merasakan suri rumah itu mempunyai tanggungjawab yang hebat. Dia ada memang title, tapi dia ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat hebat kerana dia sebenarnya membentuk generasi masa akan datang. Kita tadi macam Datuk Hafizah kata, masyarakat itu prejudis terhadap title suri rumah tu, sehingga Datuk kata kena ubah nama sebagai suri ummah, suri bangsa dan sebagainya. Kita taklah ubah Datuk, kita mempelbagaikan nama. Pelbagaikan macam UQ tu. Ya, macam UQ tu orang kelainan upaya begitu kan. Okey nah. Apa begitu Tapi Datuk memanglah secara realitinya memanglah minta maaf cakap, kalau kita kata suri rumah saja yang tidak bekerja kan, dan perempuan wanita yang berkerjaya. Jadi di situ nampak kalau dalam pandangan masyarakat sekarang ni dia nampak macam ada gap sikit lah. Suri rumah yang berkerjaya, suri rumah yang tidak berkerjaya dan suri rumah yang berkerjaya. Okey Dr. Azhar, kalaulah dia jadi suri rumah sepenuh masa, apakah dia masih ada tanggungjawab sosial untuk masyarakat dan negara? Ataupun dia kena duduk dalam rumah macam tu juga? Okey, jawab soalan Datuk tu. Bagi saya, kalau tarik sikit apa yang Dr. Akmal sebut tadi, maksudnya definisi kerjaya itu kena diperluaskanlah, definisi operasional kepada kerjaya itu. Rata-rata kita melihat bila cakap kerjaya itu
yang bekerja di luar rumah. Okay? Yeah. Dan bila bekerja di rumah itu dilihat sebagai tidak bekerja. Tapi bila kita bukan kerjaya, ya. Tapi bila kita dilanda pandemik sekarang ni, kita nampak bahawa rata-rata orang bekerjaya pun duduk di rumah. So definisi itu ini perlu. Masa darurat ni, tak kira sangat emergency. Yelah, nak katanya di rumah itu juga boleh berkerjaya, boleh dilihat sebagai satu kerjaya. Okay? Dan bila kita kita kembali pada yang Datuk tanya tadi tu, kembali kepada hakikat kejadian manusia, kita dijadikan sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Jadi ni bila kita, walaupun kita suri rumah, kita kata jaga anak-anak, jaga suami, hal-hal rumah tangga, tapi dalam masa sama kita ada tanggungjawab sebagai khalifah itu di luar daripada lingkungan itu. Maksudnya untuk masyarakat, untuk keluarga, selain daripada extended family kita lah, keluarga yang kampung dan sebagainya, rakan-rakan, jemaah, surau dan sebagainya, ada tanggungjawabnya di situ. Extended family ni satu konsep yang betul ke ataupun konsep yang kono sangatlah, tidak moden? Sekalian nucleus family ni, beranak bini nikah lagi, kawat lagi, ada extended lah. Macam mana? Okey tak? Kita extended family ni masih boleh diterima atau macam mana? Bagi saya boleh je tu, sebab extended family tu masih relevan. Masih relevan ke perlu diutamakan? Diutamakan family kita sendirilah. Ada orang mencadangkan supaya dia kata 3 generation mesti at least duduk dalam satu bombong, barulah kita stabil dalam masyarakat kita. Bagi saya ada pro and cons lah yang tu. Pro and cons, Sebab kalau 3 generasi, 2 generasi, tetapi kalau benda itu boleh membuka ruang-ruang yang boleh menimbulkan lebih banyak konflik, lebih baiklah kita duduk dalam family kita sendiri yang satu generasi ni. Yang masing-masing. Saya itu yang meniupkan semangat patriotik itu ialah nenek saya. Dia menceritakan cerita Siti Zubaidah macam mana. Memang daripada sirah itu, daripada sejarah wanita Islam, memang keterlibatan mereka dalam kerjaya itu memang ada. Okey, kalau kita tengok kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah, beliau memang terlibat dengan perniagaan, dikenali sebagai tokoh korporat yang hebat, yang menyumbang kepada dakwah Islam. So kat situ memang nampak peranan wanita itu bukan setakat di dalam rumah, tetapi juga ada peranannya di luar rumah. Maknanya Dr. Azah kata, walaupun seorang itu menjadi suri rumah sepenuh masa, tetapi dia masih berpeluang aktif di luar rumah sebagai tanggungjawab sosial dan negara, begitu? Ya. Tetapi dengan syarat, ada syarat-syaratnya lah. Syarat keluar bekerja itu mendapat izin wali suami, menjaga batas-batas pergaulan, aurat dan sebagainya. So syarat-syarat itu kena dipenuhi lah. Ya. Okey. Kalau macam tu, saya nak pergi kepada Datuk Hafizah, kan? Maknanya kalau Dr. Azah kata macam tu, maknanya asas kepada pembahagian tugas itu ialah hijab. Nah, maknanya wanita mesti berhijab. Lelaki keluar, wanita duduk di rumah kerana ada konsep hijab. Macam mana ni? Dari segi Islam yang universal, hijab tu macam mana? Yang lokal punya Islam macam mana tentang hijab ini? Apa pentafsiran sebenar? Baik, saya cuba jawab Datuk insya-Allah. Sebab kita berbicara ni tentang konteks wanita yang berkerjaya. Datuk Jadi maksudnya bila kita cakap tentang hijab, betul perkataan hijab pada asalnya dari sudut bahasanya adalah tabir, ataupun sesuatu yang menjadi pengantara antara dua benda.
dalam fiqh Islam, hijab pula dikhususkan sebagai istilah yang membawa maksud menutup aurat wanita daripada pandangan lelaki. Tapi bila kita bercakap dalam konteks wanita yang keluar ke tengah masyarakat, yang bekerja, yang memberikan khidmat sosial dan sebagainya, maka kita melihat bahawa hijab itu mempunyai pengertian, ya, Islam melihat hijab itu mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sekadar melihat kepada soal mengenakan pakaian menutup aurat semata-mata. Itu memang wajib dijaga, tapi yang lebih luasnya adalah ya fahaman untuk mengatakan bahawa hijab dalam pengertian ini yang lebih luas adalah batas-batas yang ditetapkan oleh Islam dalam menjaga perhubungan ataupun pergaulan di antara lelaki dan wanita yang bukan suami isteri tadi. Tapi Datuk, setengah ulama mengatakan maksud hijab itu ialah berada di rumah. Mana walaupun tutup macam mana pun, kalau keluar pada rumah tu dia telah membuka hijabnya. Mana saya nak tahu, adakah ada hubungan antara konsep suri rumah tangga dengan keperluan untuk berhijab? Maknanya bagaimanapun awak bekerja di rumah lah. Ini ada aspek sekian-sekian. Itu yang hijab kita tutup muka, tutup apa semua sekali itu, betul jugalah satu pentafsiran. Yeah. Macam mana ni? Hak ni kita bincang hak wanita yang tidak berkerjaya dulu. Kalau dalam hari ni, zaman hari ni, Datuk, bukan soal kerjaya saja yang menyebabkan wanita tu dah terkeluar daripada kepompong rumah. Bahkan penggunaan media sosial pun dah mengeluarkan wanita-wanita dalam rumah yang walaupun mereka adalah suri rumah tapi terdedah kepada umum, mungkin lebih luas pendedahan tu daripada kita yang bekerja. Jadi dia kembali kepada soal menjaga ifatun nafsi, maruah diri, sama ada kita di dalam rumah ataupun kita di luar rumah. Sebab konsep yang kita pegang tadi adalah menjaga batas-batas pergaulan, menjaga akhlak yang mencerminkan maruah, kemuliaan kita sebagai seorang muslimah, ya, dalam menjaga hubungan tadi. Maknanya hijab tu konsepnya luas kan? Bukan tutup macam tu lah. Ya, sebab Datuk, ya, kita tak nafi yang ya tutup aurat ni memang kita puji, kita hargai, ya, kita semua sama-sama nak mengajak para muslimah untuk menutup aurat, ya, seperti mana yang sewajarnya. Tapi dalam masa yang sama, orang kena memahami soal hijab lebih luas daripada sekadar pakaian yang menutup tubuh badan. Betul tak Dr. Farah, Dr. Akmal, ya, Dr. Norazah? Sebab dia banyak dia sudah berkonspirasi tu. Tak ada dia nak lawan saya tu, dia ajak dia sebenarnya. Itu Datuk Hafizah ni cerdik tahu. Dia ajak konspirasi lawan saya. Saya tidak berkonspirasi, Datuk, ya. Muafakat, Datuk. Setuju ke tidak? Muafakat. Muafakat mau berkat. Saya ni menyokong Datuk ni, ya. Yalah, tak apalah. Jadi maknanya kita melihat, ya, kalaupun kadang-kadang berpakaian tu dah bagus dah, ya, tapi dari sudut persembahan, maknanya bagaimana kita membawa diri di tengah-tengah masyarakat. Dari sudut tujuannya. Kan ini yang berlaku hari ni, Datuk, ya. Kadang-kadang kita rasa macam yalah, konsep hijab itu tidak difahami dengan sebaik-baiknya. Ini satu lagi konsep aurah. Dia orang kata orang yang membuka aurat itu ialah orang yang mendedahkan tubuh badan dia. Tak. Tapi ada satu pentafsiran, orang yang membuka aurat itu orang yang memperkatakan tentang keaiban. Dia bercakap tentang benda-benda yang aib, walaupun tudung penuh, tapi bercakap-cakap itu tidak ada pantang larang. Itu pun orang yang membuka aurat, tak? Ya, membuka aib. Ya, betul-betul, Datuk. Ya. Bahkan aurat tu pun, kalau kita konsep aurat tu pun, kita sendiri pun menutup aurat tu maknanya menutup keaiban kita. Bukan maknanya yang kita kata apa yang ada pada kita ni aib, tapi supaya tidak mendatangkan apa-apa kesan lain kepada orang lain yang melihatnya. Dulu timbul persoalan kat universiti, bila budak perempuan Islam duduk sebilik dengan budak perempuan bukan Islam. Jadi dia kena tutup 24 jam kepala dia.
Betul kan tu? Jaga aurat. Tapi mulut tu mengupak sana, mengupak sini, apa semua sekali. Gimana? Ini Datuk lah pakar fiqh tu, ya, dari sudut hukum dia. Cuma saya sekadar yang saya faham, kalau sekiranya menyukarkan, ya, duduk satu bilik contohnya, ya, kita dengan rakan-rakan wanita yang bukan Muslim, sukar kita nak jaga sebab dah duduk sebilik, maka memadai kita menutup ataupun memadai kita menutup yang selain daripada rambut kepala. Dan juga pergelangan tangan. Sebab apa? Sebab melihat kepada kesukaran untuk menjaga. Kalau boleh jaga, ya silakan. Tapi dalam alam realiti dia memang sukarlah kalau misal kata nak sentiasa jaga macam tu. Lagi satu, Datuk, saya terbaca dalam tafsir tentang tafsir surah An-Nur. Macam mana hatta kita sesama muslimah, tapi kalau kita didatangi oleh seorang muslimah yang buruk akhlak dia, buruk perkataan dia, adalah dianjurkan untuk kita menutup aurat kita sama macam kita menutup aurat dengan laki-laki ajnabi. Kenapa? Sebab bukan kita nak menutup aurat di sini tidak menceritakan keaiban keluarga kita kepada dia. Tidak membuka rahsia keluarga kepada dia. Kau tutup macam mana? Ini dalam konteks berpakaian tadi dah, Datuk. Sebab nak bagi tahunya, takut nanti walaupun dia seorang muslimah tapi akhlaknya tidak baik, nanti apa yang dia lihat pada diri kita, dia bagi tahu kepada orang lain. Jadi masya-Allah, cantiklah macam mana Islam nak menutup semua jalan-jalan yang boleh mendatangkan fitnah dan sebagainya lah. Okey, Prof Wahidah, cuba rumuskan sikit. Daripada orang tiga-tiga learned people ni kan, duk cerita sangat dengan orang bijak laksana ni. Apa rumusannya seorang wanita yang ideal, yang mithali? Okeylah Datuk. Memang apa yang sahabat-sahabat tadi bincangkan, memang cantik lah. Kalau kita tengok, kalau kita follow dia punya susun, tutur bicara, kemudian kita tengok peraturan-peraturan untuk menjadikan seorang wanita muslimah itu. Memanglah kalau kita nak tengok kedudukan tanggungjawab wanita muslimah tu yang idealnya, yang disarankan ke dalam Al-Quran tu, kalau kita tengok sebagai seorang anak, bagaimana diajar seorang muslimah itu sebagai anak, tak kiralah walaupun ayat Al-Quran itu menurunkan kepada lelaki dan perempuan sebagai anak, dia perlu berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Tak kiralah lelaki ke perempuan. Maknanya sebagai idealnya sebagai seorang anak kena bertanggungjawab kepada ibu bapa. Hatta kalau ibu bapa itu terdiri daripada orang yang fuqara wal masakin dan kita berkemampuan, kita kena tanggung ibu bapa kita. Itu satu kewajipan. Tidak boleh dari. Itu tanggungjawab kita idealnya sebagai seorang anak lah. Dan keduanya, idealnya kita sebagai seorang muslimah itu sebagai seorang isteri. Yang mereka yang sebelum ni kita kebanyakan hadis mengatakan kalau nak cari pasangan bagi lelaki untuk macam sahabat kita kata tadi, untuk merancangkan sebuah rumah tangga yang mawaddah warahmah, cinta dan penuh dengan kasih sayang itu. Dicari kepada perkahwinan itu dimaliha walihasabiha walidiha. Yang keempat-empat itulah maknanya tengok dia sudah. Pro Wahidah cakap tentang perkahwinan. Yalah. Sekarang ini ada trend di kalangan bintang-bintang filem, orang yang masyhur, dia suka kahwin dengan orang yang lebih muda daripadanya. Ini apa cerita ni? Ini satu kebaikan ke satu keburukan? Dia untuk bercakap bagi pihak orang yang sedang bercinta ni, Datuk, agak sukar untuk saya menyelaminya, Datuk, ya. Perasaan itu adalah anugerah Allah kepada masing-masing. Ada orang yang suka bercinta dengan orang yang lebih tua. Ada orang lain suka bercinta dengan orang yang lebih muda daripadanya. Jadi apakah itu sebagai trend? Kemungkinan itu ada. Kalau saya tengok orang-orang apa tu yang masyhur-masyhur ni, dia trendnya macam tu. Dia dulu dimulakan oleh Elizabeth Taylor, Hollywood kan. Dia kahwin dengan orang muda-muda sekarang ni, semua pok-pok yang selebriti ni cari orang muda untuk kahwin dengan dia. Lelaki tu muda, jadi tua orang perempuan. Apakah ini satu trend yang baik?
Bagi saya Datuk, kalau Datuk tanya, dia tidak mungkin sebab agama tidak menganjurkan melihat kepada trend ini. Macam saya kata tadilah, kalau Datuk tanya, apa yang agama lihat? Agama lihat adalah tengok kepada agamanya. Khadijah umur 40. Nabi Muhammad umur 25. Itu tidakkah satu contoh yang jelas? Memang contoh, tapi bagaimana akhlaknya Datuk? Kena tengok dia sudah akhlaknya. Balik semula kepada asalnya. Kalau macam ni Lofa tu, akhlak lah tu, tutup muka apa semua tak kata. Saya bercakap bagi pihak general Datuk, umum, bukan khusus kepada seseorang kan. Kita tak boleh judge seseorang berdasarkan kepada pandangan umum macam tu. Tak semua orang sedemikian. Tapi kalau Datuk tanya kepada saya, trend itu memang ada. Ada. Okey. Hakikatnya bahawa wanita itu mempunyai tanggungjawab yang besar di rumah walau apapun dia seorang ahli kerja yang hebat, menteri ke Perdana Menteri ke wanita itu, tapi tanggungjawab rumah dia mesti ada. Ini betul tak betul? Betul. Atau dia boleh lepaskan begitu saja? Dia tidak boleh lepas itu. Tanggungjawab utama hakiki seorang wanita itu apabila dia telah berkeluarga memang di rumah. Hakikatnya. Itu sebabnya apabila selesai di rumah baru dah dia boleh keluar kepada masyarakat. Pastikan keluarga di rumah ini pun kena ada support system yang kuat. Sebelum dia keluar. Itu yang pentingnya support system tu. Support system ini walaupun suami, walaupun bapa, kalau pada wanita yang tidak lagi berkahwin, bapa, adik-beradik itu merupakan support system. Pastikan bahawa sebelum kita keluar ke rumah, bekerjaya, melaksanakan kerja, maknanya tugas-tugas hak. Tapi orang moden sekarang ini, dia macam dia rasa segan lah kalau dia ni tidak ada kerjaya. Suri rumah. Allah. Kecil rasa. Walaupun dia seorang ada PhD ke, dia graduate ke, dia rasa kecil diri dia. Maknanya sebagai suri rumah itu, tidak ada satu penghormatan langsung. Itulah sebab awal-awal kita telah berbincang tentang perkataan suri ni, Datuk. Maknanya persepsi. Orang tidak, sebab dia sudah menjadi tabu dalam masyarakat Melayu kita. Sebenarnya bila kita melihat tanggungjawab suri rumah itu hanyalah satu gelaran. Tetapi sebenarnya tanggungjawab suri rumah itu sepatutnya mereka yang berpendidikan tinggi. Kerana dia akan mendidik generasi yang akan datang dengan pendidikan yang sebenarnya, yang betul. Jadi kalaulah wanita itu tidak berpendidikan tinggi, tidak diberi pendidikan, menjadi suri rumah. Jadi awal lagi pendidikan itu tidak ditanamkan kepada anak-anak. Mereka ini akan mencorakkan masa depan. Jadi bagi saya, sebelum ni tadi, kita mendapat satu persepsi yang salah tentang kedudukan suri rumah. Sewajarnya suri rumah itu orang yang berpendidikan tinggi. Sewajarnya bagi saya. Sebab kita adalah orang yang pertama yang akan membentuk generasi akan datang di rumah itu. Okey, macam mana kita nak betulkan persepsi ini? Melalui macam inilah satu-satunya, Datuk. Maknanya dalam erti kata memberi pendidikan, memberi penerangan kepada masyarakat, memaklumkan bahawa pendidikan tu pendidikan jenis apa? Pendidikan formal ke tidak formal? Tidak formal. Secara tidak formal, Datuk. Tidak formal. Secara tidak formal, daripada ceramah, daripada forum, kita bagi tahu bahawa kita ni kan jawab Datuk Hafizah lah ni. Kan? Jadi kita, Datuk, macam kita lah, orang selalu macam mana. Bila kita tanya puan kerja apa, kan? Dia kata, ialah saya ni ustazah, suri rumah je. Maknanya dia sendiri meletakkan kedudukan diri dia tu sebagai dipandang rendah oleh masyarakat. Kenapa tak kata saya ni ustazah suri rumah? Cara kita bercakap, cara kita menampilkan tanggungjawab yang kita pegang, yang kita beban ke atas kita tu, menampakkan bahawa memang kita bersungguh dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Okey, ada pandangan lain. Macam mana nak mengembalikan kepada kedudukan yang asal, bahawa seorang wanita itu adalah seorang suri rumah walau bagaimanapun ia. Tidak macam wanita sekarang yang mengabaikan tugas sebagai suri rumah kepada orang gaji lah, tabika lah, kepada nursery lah. Macam mana? Datuk, nak mengembalikan. Minta izin, Datuk. Boleh? Ya, tak payah minta izin lah, jawab lah.
Gini Datuk, tadi daripada awal perbincangan tadi, Masya Allah, saya rasa hikmah ini terlalu besar bila Datuk mengenengahkan tentang perkataan suri rumah. Saya pun tak agak juga Datuk nak berlama-lama dekat suri rumah tu. Tapi lepas bila kita dah duduk bincang-bincang ni, lama-lama kita pun sama-sama nampak bahawa dengan satu perkataan ataupun inilah dua perkataan kan suri rumah tu, dia boleh menyebabkan ada banyak dimensi yang orang akan pandang. Ya. Jadi bila kita sebut tentang suri rumah, ini adalah satu kesimpulan yang saya buat dengan mendengar tadi ya sahabat-sahabat dengan Datuk berbincang. Bila kita sebut tentang suri rumah, suri itu sendiri menggambarkan satu penghormatan dan kemuliaan. Jadi apa saja yang bertitik tolak yang datang daripada suri ini sepatutnya adalah sesuatu tugas yang mulia, amanah yang mulia dan menghala kepada objektif yang mulia. Jadi untuk kita semua, walaupun kita ni berkejaya, tapi mari kita sama-sama educate juga masyarakat. Bila orang bertanya tentang kita, kita dahulukan juga, oh saya juga sebagai seorang suri rumah. Dan kemudian khidmat saya di sekian-sekian tempat. Mungkin lama-kelamaan orang akan melihat bahawa Masya Allah, betapa suri rumah ni memerlukan kepada tahap profesionalisme yang tinggi juga. Maknanya bila sebut tentang profesionalisme tu kena ada nilai ilmu, kena ada kemahiran, kena ada pengalaman. Jadi insya-Allah lama-kelamaan masyarakat akan melihat suri rumah tu, bahkan kita pun akan merasai bahawa bila sebut tentang suri itu adalah soal kemuliaan dan penghormatan. Wallahualam. Setuju. Macam mana Dr. Akmal? Datuk. Okey. Saya setuju dengan pandangan Prof Wahidah dan juga Datuk Nurhafizah yang mengatakan okey, bagaimana nak mengubah persepsi masyarakat terhadap suri rumah ini. Sebenarnya dia bermula daripada kita sendiri kan. Kita cuba ketengahkan apa itu suri rumah sebenarnya. Kalau orang kata kita tu orang perempuan lah. Dia berasa kecil bila sebut suri rumah, dia tidak macam lebah tu. Orang kata suri dia pun. Ya, kita kena ketengahkan. Jadi okey, jadi persiapan diri kita sebagai wanita juga ada mengikut title suri rumah tu. Jadi Dr. Azhar tak suka panggil suri rumah kat dia. Tak apa Dr. Azhar, sekejap. Jadi suri rumah. Jadi dia memperlengkapkan diri dia, Datuk. Dia kena menjadi suri rumah ni, dia kena menjadi terlebih dahulu kan. Sebelum dia mengubah persepsi masyarakat tu, dia kena menjadi dulu, dia kena lengkapkan diri dia dengan ilmu. Macam Datuk Hafizah kata, lengkapkan dengan skill, kemahiran. Jadi maksudnya kita diri sendiri dulu yang kena menjadi. Dan laki-laki pula, bila isteri dia tu suri rumah, Islam kata awak kena tanggung semua sekali dah. Bagaimana yang kerja pun kena tanggung juga. Kena kerja, kena tanggung juga dah. Itu. Adakah kesedaran tu ada di kalangan lelaki-lelaki? Banyak kita duk cerita politik tinggi-tinggi lah, nak merintah negara, nak merintah dunia. Saya masa muda tu nak pergi rampas Sumatera tu bahagian pada kita. Tapi masalah rumah tangga kita tak selesai. Jadi mengikut perspektif masyarakat pada masa sekarang ni, mungkin ada juga lelaki yang dia mengetahui bahawa tanggungjawabnya iaitulah memberi nafkah kepada suami. Ada juga golongan-golongan lelaki yang ataupun suami yang tidak mengetahui. Orang lelaki ni bukan boleh harap sangat. Kalau kita beralah sangat pun dia buat nyanyi kat kita. Jadi pokok pangkalnya kita lah sebagai isteri, kalau suami itu tidak mengetahui, kita kena memberitahu. Okey. Saya nak beralih pada satu soalan. Sebenarnya kerjaya wanita di luar rumah, apakah satu keperluan yang sebenar? Okey, soalan Datuk, soalan ni kepada saya ke? Ya, kepada semua ni, kepada semua orang ni. Tak apa, Dr. Akmal jawab dulu. Jawablah. Tak ready dengan mic dah tu. Saya cubalah apa yang saya boleh. Okey, sama ada ia satu keperluan ataupun tidak. Okey, kalau kita mengikut konteks masyarakat ataupun negara kita sekarang, memang kalau kita lihat dasar polisi negara, memang dia memerlukan bantuan ataupun tenaga kerja, human resource daripada wanita.
Kan? Okey. Itu dari negara. Dia suami dia tu dah gaji mahal. Kita tahulah sektor-sektor yang mempunyai pendapatan yang tinggi misalnya. Perlu juga ke wanita, isteri dia bekerja. Perlu, Datuk. Perlu. Pasal perlu. Sekiranya khidmat dia tu dapat dimanfaatkan untuk negara, untuk masyarakat, dan khidmatnya itu tidak memberikan kesan mudarat kepada keluarga dia. Sebab kadang-kadang kita tak mengukur soal wanita berkejaya ni semata-mata kerana soal keuangan semata-mata. Kan? Jadi kalau keuangan semata-mata, bolehlah kita kata kalau dah suami tu kaya, isteri tak payah buat apa-apalah, duduk rumah je lah. Tapi kebahagiaan itu bukan hanya dengan material tadi, ya, dia satu kepuasan juga bila kita dapat berkorban, dapat memanfaatkan juga apa yang kita ada tu, sama ada sedikit ilmu, sedikit pengalaman untuk dikongsikan dengan masyarakat. Tapi dengan syarat tadilah, Datuk, yang ada rumah tangga kita tidak sampai memudaratkan dari sudut pendidikan anak-anak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Maknanya kerjaya itu satu tanggungjawab peribadi atau satu tanggungjawab sosial? Kedua-duanya, Datuk. Ya. Kedua-duanya. Kedua-duanya. Sebab sekarang, Datuk, kalau macam Datuk Nafizah bagi tahu tadi, bukan kerana disebabkan oleh gaji sebahagian daripada kita, mungkin suami ni berpendapatan tinggi, mampu, tapi keperluan masyarakat menuntut kepakaran seseorang wanita itu dilaksanakan bagi mengekang masalah-masalah yang sedia ada dalam masyarakat. Yang ini kadang-kadang kita terpanggil sebagai wanita, kita rasa kita boleh memberi komitmen yang besar ke dalam masyarakat, yang di mana perkara itu tidak mampu dilakukan oleh orang lelaki, terutamanya tentang pendidikan anak-anak yang terbiang, orang-orang tua. Jadi mana-mana yang memerlukan sentuhan wanita, sentuhan wanita maknanya yang lebih, saya rasa lebih menjiwai permasalahan tersebut, bukan atas aspek kerjaya untuk mendapat pendapatan, tidak. Maknanya keperluan kita itu di sudut kepakaran yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi di situ kerjaya itu timbul, macam mana yang Datuk beritahu, Datuk Hafizah beritahu tadi lah. Di situ yang saya nampak bukan aspek keuangan sangat yang ditekankan. Tapi ada yang saya rasa heran kan. Katalah kerjaya seperti seorang accountant profesional. Sejak daripada saya jadi pensyarah di UM lagi, bila kita timbulkan soal orang Melayu Islam, paling jarang sekali jadi profesional sebab latihan tu menyebabkan keluar rumah, balik lewat-lewat malam, apa-apa semua sekali. Jadi adakah suatu kewajipan? Kalau tidak ada, maknanya semua dikongkong oleh orang lain. Sebab tu statistik mengatakan pada waktu itu, jumlah orang yang lambat kahwin ialah misalnya seorang profesional dalam bidang perakaunan, seorang yang bertugas sebagai pustakawan. Itu statistik ini saya ada pada waktu itu. Macam mana ni? Adakah semua bidang itu kita kena masuk? Sekarang ni polis wanita. Tapi dia ambil gambar apa, bergaya macam wanita juga. Itu memang personality dia tu. So, walau di mana pun wanita itu bidang dia yang diseburi, dia ada bakat dan personality dia yang kita tak boleh pisahkan lah. Dan kalau wanita ni kita tahu dia lebih teliti, dia lebih komit. So ada sektor-sektor yang memang memerlukan penglibatan wanita tu lebih. Banyaklah sektornya. Masa mula-mula saya jadi dekan di UM, saya punya PA orang lelaki-lelaki, pemalas, suka pergi minum kopi. Lepas tu bila wanita jadi PA, jauh beza 10 kali ganda. Di situ yang kita nampak penglibatan wanita tu perlu untuk melengkapkan dan melonjakkan lagi sektor tersebut, menjayakan sektor tersebut. Bukan kita kata lelaki tak boleh buat, tapi untuk saya kata melengkapkanlah. Maknanya bukan sekadar keperluan moden. Kerjaya itu adalah keperluan sebenar
bukan sifat keperluan moden ataupun sekadar trend dalam masyarakat. Kalau tak kerja, tak ada prestasi. Ataupun kalau tak kerja, bukan seorang wanita yang moden. Sebab tu Datuk, kena tengok juga kepada pekerjaan yang seorang wanita melibatkan diri. Kita tak bercakap maknanya ruang untuk wanita berkejaya bukan dalam maksud dibuka seluas-luasnya, bidang apa pun boleh. Cuma satu perkara yang saya rasa macam wajar juga, maknanya sebagai anggota masyarakat kita semualah ya, kena berfikir juga. Bila kita sebut tentang isu wanita, dia tidak boleh tidak sebenarnya kena melihat kepada isu qawwamahnya kaum lelaki tu. Sebab bila kita kata wanita tu ada yang terlibat sana, terlibat sini, sebenarnya Islam jaga tu molek dah, cantik dah. Wanita-wanita dia ada wali dia. Ya, dia ada wali, ayah dia, ada abang dia, ada atuk dia, dan kalau isteri pula ada suami dia. Jadi kalau kita, kadang-kadang saya terfikir Datuk, kenapa, maknanya macam mana kita nak menguatkan qawam laki-laki ini. Memperkasa. Memperkasa lelaki itu bagaimana? Ini bukan mana tanggungjawab wanita memperkasakan laki-laki. Makna tanggungjawab kita sekarang ni ialah memberi faham Datuk bagaimana untuk memperkasakan peranan lelaki supaya bila lelaki itu kurang berperanan sekaligus menampakkan perempuan itu tertonjol lebih. Jadi orang kata, dahsyat perempuan lah ni. Kan? Kalau mengikut apa tu Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata qawwamah di sini dalam hubungan keluarga sahaja, bukan dalam masyarakat. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa' itu dalam konteks keluarga, bukan dalam konteks masyarakat. Tapi Datuk, maknanya isteri tadi tu betul dalam konteks keluarga. Tapi yang terlibat dengan masyarakat tadi adalah isteri orang, adalah anak perempuan orang, adalah anak perempuan kepada seseorang. Jadi walaupun kita kata dalam konteks keluarga, tapi penglibatan orang-orang di bawah tanggungjawab si laki-laki ni tadi, itu semua menjadi amanah kepada yang laki-laki tadi, untuk maknanya membimbing, untuk menasihatkan, untuk mendidik dan sebagainya. Walaupun bukan isteri anak dia. Mesti bukan anak lah, mesti isteri dia lah. Ya. Jadi Datuk, maksudnya kalau qawamun 'ala nisa tu, maksudnya di dalam walaupun dia dianggap dalam rumah tangga sahaja, tapi sebenarnya apa yang dilakukan, tanggungjawab yang diambil secara dan ditunaikan dengan baik, dia akan memberi kesan sosial sebenarnya. Jadi dia akan melatih diri dia untuk memimpin masyarakat pula. Kalau perempuan adalah menjadi asas kepada pembinaan karakter laki-laki, ini macam hujan naik ke langit ni. Dia bukan sebagai pengubah karakter lelaki, tidak Ustaz Datuk. Melihat qawam itu memperkasa tanggungjawab lelaki itu, maknanya dia kena cakna. Nak cakna ahli keluarga ni tu nak boleh, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Dia kena memainkan peranan menasihati. Tapi sekarang ini peranan itu tidak ada ataupun kurang ada pada lelaki. Lelaki bagi dia tidak ada ilmu bagaimana nak memimpin keluarga, kurangnya ilmu. Jadi bagi dia bila anak ataupun isteri keluar tanpa batas-batas, maknanya dia mengizinkan, ini yang berlaku masalah. Boleh berkerjaya tapi kena dipimpin, kena diperbetulkan oleh orang yang menjadi wali tadi. Itu sebab bila kami, saya kata semua orang kata perlu memperkasakan balik orang lelaki ni. Maknanya dia kena ada ilmu untuk dia membetulkan keluarga dia. Dia kena memimpin keluarganya, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Dia benar menasihati ahli keluarganya sebelum dia keluar berkejaya. Itu maksudnya Datuk. Okey. Begitu juga Datuk, izin saya tambah. Lelaki dia memerlukan selain daripada ilmu tu semua, mungkin kekuatan mental dan juga kekuatan hati dalam membimbing isi rumah tangga lah, Datuk. Jadi kita perlu, maksudnya para lelaki perlu ada kekuatan yang sebegitu. Tapi saya tengok dalam dunia moden ni lah, kini semakin lemah
dia punya pendirian. Ya, orang perempuan makin tinggi, dia makin lemah. Macam mana ni? Ada siapa nak ulas? Kita kena tengok balik kenapa dia berlaku lah, Datuk. Adakah persekitaran kita membuatkan kita macam tu? Apakah apa yang berlaku dalam masyarakat, desakan-desakan yang berlaku masyarakat, apabila kita melihat lelaki tidak betul-betul memainkan peranan yang membantu dalam mengatasi masalah sosial contohnya. Saya dah tengok kes-kes rasuah dalam negara kita. Banyak seolah-olah isteri itu memain peranan yang menyebabkan suami dia terjebak dalam rasuah. Maknanya isteri itu lebih power dalam keluarga dia. Betul tak? Kalau saya, Datuk, wallahualam, bagi saya begitu jugalah dengan laki-laki yang tidak terlibat dengan rasuah yang lebih ramai, yang isteri-isteri mereka juga mengingatkan kepada para suami ni supaya jangan terlibat, jangan bawa balik rezeki yang haram, yang syubhah ke dalam rumah. Oh juga. Yang menyebabkan suami makan rasuah pun isteri, yang menyebabkan suami bagus pun isteri juga. Nah? Tapi itu sangat subjektif, Datuk. Sebab tu kita kata tadi memperkasakan lelaki. Apakah semudah itu seorang suami yang sepatutnya mengetahui tentang hukum halal haram, yang sepatutnya ada ketakwaan kepada Allah setiap Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Tapi hanya dengan sedikit pujuk rayu isteri, tiba-tiba dia sanggup nak merasuah, dan tak boleh kita sandarkan dosa itu pada orang lain. Sebab setiap Jumaat macam mana, Datuk? Setiap Jumaat macam mana? Setiap Jumaat kan dia seru untuk takwa kepada dia Allah. Dia tidur. Masa khutbah tu dia tidur. Tak cukup mana ada orang lah tu. Tak cukup perkasa lah tu kau tidur. Para isteri tak tahu ya suami dia tidur macam khutbah. Cuba kita tengok tu pecah dah rahsia, Datuk. Pecah dah rahsia dah ni. Pecah dah rahsia. Mana pergi masjid? Betul lah, dia tidur. Bila mitaqullah tu dah tidur, dah habis dah. Itu pun susah nak ubat sekarang ni. Baik kata orang Kristian, kerana Hawa lah maka kita kena tendang ke bumi. Macam mana ni? Mana seorang perempuan itu satu unsur jahat dalam keluarga. Macam mana kita nak jawab ni? Rasanya benda tu sangat umum, Datuk. Kembali kepada kita manusia, memang ada dua kan jalan yang Allah tunjukkan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Dan dia boleh datang dengan macam-macam bentuk bisikan lah, sama ada bisikan tu datang daripada isteri itu sendiri ya. Tapi untuk kita buat satu rumusan ataupun kesimpulan, maknanya isteri ni adalah satu unsur jahat dalam diri seseorang. Saya rasa itu mungkin hanya pandangan untuk kepercayaan lain, wallahu alam, tapi bukan daripada Islam. Itu pandangan Islam tidak saya. Macam tu, Sebab pada dalam Quran pun memang Allah disebutkan bahawa wanita itu salah satu ujian bagi lelaki. Wanita satu ujian. So ujian itu mungkin membawa kita ke arah lebih jauh daripada Allah, dan mungkin juga ujian membawa kita lebih dekat kepada Allah. So kat situ wanita itu perlu berperanan. Saya dah semakin bingung dah ni, macam mana ni? Datuk, kalau Datuk nak mengatakan hanya perempuan sahaja yang menjadikan lelaki larut dalam suasana yang sedemikian, saya rasa Datuk kena tengok balik lagi dua, iaitu bagaimana larutnya lelaki lebih daripada itu ada disebabkan oleh kuasa, harta dan tahta yang masing-masing pun berlumba-lumba untuk itu. Bukan hanya wanita, Datuk. Oh, macam tu ne? Jadi macam mana peranan wanita? Apa sebenarnya wanita ni? Manusia macam mana wanita dan apa peranan dia? Yang Nabi kata wanita itu ibarat macam tulang rusuk. Yang paling bengkok ialah yang paling di atas. Maknanya paling mulia, lebih paling bengkok. Kalau nak betulkan patah, kalau tidak betulkan, dia tetap bengkok macam tu. Jadi macam mana kita nak faham psikologi wanita tu? Kalau dalam keluarga, Datuk, kita memang kena kembali kepada tanggungjawab dan hak yang telah disusun, digariskan oleh Islam.
Itu akan maknanya insya-Allah itu akan maknanya memberikan satu ketenangan dalam sebuah keluarga, masing-masing berperanan mengikut pada tanggungjawab dan garis dan juga hak yang harus diberikan tadi. Itu bagi saya lah, laki-laki dengan wanita ni. Cuma harus kita tahu juga bahawa walaupun seorang wanita tu, isteri kita tu keluar bekerja, tapi sudut-sudut psikologi wanita tu kena diambil kira oleh seorang laki-laki. Sebab itu kan Datuk, contoh saya ambil contoh macam banyak sekarang kes bila isteri bekerja, suami tak nak bagi nafkah. Suami akan jawab, kamu kan kerja, duit banyak, bayarlah sendiri semua. Tapi wallahualam ini sikit observasi saya pada persekitaran juga dengan sahabat-sahabat muslimah yang lain. Sebenarnya bila Allah wajibkan antara hikmah Allah suruh laki-laki yang bagi nafkah kepada wanita, bukan soal wanita tu kerja tak kerja, tapi dengan nafkah tu dia boleh membentuk satu keredaan dan kelunakan hati untuk taat kepada suami. Itu memang saya terasa sangat Datuk. Jadi kadang-kadang kalau orang tanya, memang saya kata bagi juga pada tahap yang kita mampu. Sebab apa? Sebab kita tu bukan senang nak melunakkan hati isteri yang dah kerja besar, gaji besar, dan macam-macam jawatan dia dapat. Tapi bila kita pandang pada usaha suami kita, ya, dengan kudrat dia tu, alhamdulillah bolehlah dia bagi berapa ratus sebulan, tapi komitmen dia tu, tanggungjawab dia tu meluluhkan hati isteri ni. Untuk apa? Untuk taat, untuk hormat. Jadi benda-benda seperti itu kena tengok baliklah. Kita kena tengok hikmah dia sebalik tu. Nantilah saya nak tanya ni wanita-wanita yang bagus-bagus, salihah-salihah semua. Sebenarnya apa pandangan kita kalau katalah suami kita tu lebih rendah daripada kita kedudukan? Kita respect lah. Respect Datuk. Respect. Kita respect Respect sebab kita letakkan, masya-Allah, dia juga antara maknanya antara jalan syurga ataupun neraka kita. Waliyazbillah lah neraka tu. Itu bagi kita ni orang yang sedar syurga neraka, bagi orang biasa. Ya Datuk. Kalau Datuk tanya, kalau dari sudut kita orang yang beragama, insya-Allah, yang faham agama, kita tidak okeylah. Kita okeylah pasal agama menyuruh kita. Ya betul, agama menyuruh. Tetapi saya sendiri tidak menafikan apa yang Datuk cakap. Bagi orang yang tidak melihat dari aspek agama, memang dia pandang lekeh. Memang ada. Dia kata suami saya kan, gaji dia nak beli nasi belauk pun tak cukup. Betul. Bawa catong. Tak buat catong. Tapi bab kata Datuk Nur Hafizah tadilah, maknanya hati wanita itu walaupun setinggi mana pun pekerjaannya, bagaimana bentuk tanggungjawab lelaki untuk memberi nafkah, banyak atau sikit Datuk, itu bukan soalnya. Tetapi bagaimana seorang lelaki, seorang suami itu memberi nafkah, merasakan itu tanggungjawab. Dengan gaji 1,000 dia mampu bagi isteri 100 sebulan. Bagi saya lah, kalau wanita yang melihat kesungguhan suaminya melaksanakan tanggungjawab walaupun gajinya tinggi, akhirnya akan macam Datuk kata tadi. Dalam drama ditunjukkan dia tahu gue mai tak ada lah dekat kat pantai lah, malah nak ambil segan, nak ambil lah. Itu drama Datuk. Kan drama tak boleh kita jadikan salah satu asas untuk melenturkan hati wanita, kan. Itu cerita tu untuk melariskan filem, kan. Tapi Datuk, sebenarnya wanita Datuk, sentuhan daripada nilaian pemberian seorang suami walaupun kecil, dia sangat menghargai. Dia sangat menghargai. Lama-kelamaan macam Datuk Nur Hafizah. Saya nak balik pada soalan tadi. Maknanya confirm bahawa kerjaya di luar rumah itu bukan sekadar trend hidup ataupun gaya hidup moden. Itu maknanya keperluan sebenar. Kalau tanya pada saya ataupun kami rasa kami bersetuju bahawa dia bukanlah trend hidup moden, tapi kita tak boleh nak mengatakan bagi pihak sebahagian lain yang mungkin melihat ini sebagai trend. Yalah, kita ni orang-orang utama kan dalam wanita, 4 orang ni pemimpin wanita lah. Tapi Datuk, zaman dah berubah. Zaman dah berubah. Kita tak boleh melihat macam mana ibu, nenek moyang kita dulu tidak bekerja. Tapi zaman itu telah merubah, menyebabkan wanita hari ini melihat
keperluan-keperluan kenapa mereka perlu berkerjaya, dan sebahagian daripadanya pun suami meminta isteri itu pun ada pekerjaan untuk menampung. Itu sudah sebab zaman itu bertukar, zaman itu telah berubah. Mungkin ada disebabkan oleh desakan ekonomi, ya, menyebabkan suami pun mengizinkan isteri berkerjaya. Nak tak nak maknanya kita kena akur kedudukan perubahan itu. Okey. Datuk. Bila dia keluar rumah berkerjaya, sedangkan kita kata tadi bagaimanapun wanita itu dia ada tanggungjawab rumah dan dia adalah permaisuri rumah tangga. Di sini pokok perbincangan kita. Mesti ada konflik. Ya tak? Macam mana ni? Cuba kita luaskan sikit dari segi konflik ni. Ialah yang tadi kita ceritalah tentang ID tak ID kadang-kadang apa semua sekali. Tapi bila berlaku konflik ni, ada konflik ke tidak? Kalau seorang wanita yang berkerjaya dan tanggungjawab dia di rumah, ada konflik ataupun tidak? Tentu sekali ada, Datuk. Mesti ada konflik, ada konflik rumah tangga dan kerjaya. Konflik antara rumah tangga dengan kerjaya. Konflik, mungkin konflik yang berlaku, mungkin konflik peranan. Konflik peranan wanita yang berkerjaya dan wanita sebagai pekerja dan juga sebagai ibu ataupun isteri. Kemudian rumah tangga tadi. Konflik peranan contohnya, okey, kalau perempuan ini, wanita ini bekerja contohnya, ya, dia perlu memenuhi tuntutan-tuntutan kerja dia, perlu kerja deadline dan sebagainya, banyak kerja, ya, tanggungjawab pekerjaan dia lah. Okey, dalam satu masa dia berlaku konflik apabila contohnya keadaan rumah tangga tidak terurus, ya, ataupun anak sakit. Dia memerlukan peranan. Anak ini memerlukan peranan seorang ibu untuk berada di sisinya, untuk menjaganya. Tetapi disebabkan kerjaya, okey, jadi di situ berlaku konflik peranan di antara mana yang perlu dahulukan, sama ada kena menyiapkan memenuhi tuntutan kerja ataupun kena pergi ke rumah tangga ini. Jadi okey, ada ke sesiapa daripada empat ni yang kata tidak ada konflik? Datuk, konflik itu fitrah, Datuk. Konflik itu fitrah? Konflik itu fitrah, mana-mana sahaja. Bukan dia apa sahaja yang kita buat, mesti ada konflik. Dan bagaimana kita menguruskan konflik tu? Yang tu sebenarnya kita nak bincang hari ni. Tadi mukadimah tadi okeylah, kita pun nak jelas supaya kita perbincangan kita tidak diawan-awangan. Kita sampai pukul apa, Datuk? Sampai maghrib. Tak kira lah. Sekat kita nak sudah lah. Mana kalau kita semua mengakui ada konflik, persoalannya bagaimana kita adakan kompromi itu, kompromi antara kerjaya dengan sebagai seorang rumah. Datuk, saya nampak, saya rasalah ni cadangan kan, ataupun pandangan lah. Apabila seorang wanita tu keluar bekerja, maknanya dia ada kerjaya dia sendiri dan sudah pasti nanti mungkin berlaku maknanya pembangunan juga dalam kerjaya dia. Pada peringkat awal dan juga sentiasa juga pada macam-macam fasa yang dilalui itu, dia mesti maknanya perbincangan dengan suami dan dengan keluarga tu mesti mantap. Kita tak boleh melihat urusan mak yang bekerja tu urusan dia secara terpencil, urusan individu dia. Tak boleh tengok urusan isteri bekerja tu urusan dia lah. Sebaliknya, bila salah seorang daripada suami isteri, maknanya isteri lah bekerja, maknanya ini adalah urusan bersama. Sebab ini adalah komitmen bersama untuk tolak ansur, untuk memahami, dan insya-Allah di sana konflik tu dapat diharmonikan, dapat diminimalkan. Tapi kalau kalau memang kerja kita ni tak ada orang tahu, tak ada orang faham, kita pun tak cakap dengan suami, dia tak cakap dengan anak-anak, mereka hanya menjadi pemerhati, lama kelamaan jurang konflik tu semakin luas. Tapi insya-Allah kalau diberikan faham, so komunikasi yang berkesan tu sangat perlu bagi ibu-ibu yang berkerjaya. Betul, Datuk Hafizah. Okey. Perlu ada Datuk, dalam rumah tangga bagi ibu yang berkerjaya dan yang berkerjaya ini, dia perlu ada kepekaan terhadap situasi.
Macam Datuk Nur Hafizah kata tadi, dia adalah tanggungjawab bersama. Contohnya, kalau isteri sibuk dengan tuntutan-tuntutan kerja, tidak mampu untuk melakukan kerja-kerja rumah tangga, jadi si suami perlu peka terhadap situasi tersebut. Maka dia memberi bantuan. Begitu juga sebaliknya. Okey. Kalau sekiranya tamu pergi ke rumah, siapa dia nak buat kopi? Isteri. Selalunya. Tengok tetamu siapa lah. Betul. Kita tengok dia dah konflik tu, tetamu siapa tu. Itu yang kena bincang dulu Datuk. Maknanya kalau tetamu tu adalah tetamu bagi pihak isteri, kan? Kalau kita memang dah ada perbincangan awal, kalau tetamu isteri, suami dah tolong buat, tak ada masalah. Dia tidak menjatuhkan ego kelelakian pun. Kalau kita benar-benar mengetahui tanggungjawab, kan, dan kesepahaman. Kalau betul tetamunya tu adalah tetamu. Kalau tamu isteri, suami buat kopi. Kalau tamu suami, isteri buat kopi. Ada maknanya perempuan boleh buat kopi, tapi boleh. Tak salah lelaki suami nak bantu buat kopi dah tu. Mana kalau kita rigid sangat susah juga. Dan saya tengok dalam budaya kita. Saya masa duduk di luar negara, saya faham. Suami buat kopi, suami masak, suami apa tu okey. Tetapi dalam budaya kita boleh ke terima benda macam tu? Dia sudah menjadi tabu, Datuk. Bagaimana kan benda tu bila masyarakat lama dulu meletakkan kedudukan suami tu bagaimana? Suami tu kena begini ditaati supaya macam tu sekali. Hatta dalam kitab-kitab kuning pun menceritakan bagaimana, kan? Jadi dalam keadaan zaman yang dah berubah, ya, dan dalam zaman kita mendapat pendidikan di berbagai-bagai sumber, ya, yang boleh kita buatkan perbandingan. Saya merasakan bahawa untuk menjaga satu kerukunan, boleh sahaja kita mengubah benda yang sudah menjadi tabu. Sedangkan tidak menjadi kesalahan pun. Bolehkah kita mengubah budaya kita? Datuk, tentang soal suami tadi kan, kalau dia tolong buat kerja ke apa, sebenarnya itu tak jadi masalah. Dia tolong kan, itu tolong menolong. Cuma kalau di kampung saya dulu, kalau suami itu tolong sidai kain saja bising dalam keluarga tu, dalam kampung tu, queen control. Betul Datuk. Sebab tu saya nak sambung tadi. Cuma ketika mana perkara tersebut si isteri itu boleh nampak nanti boleh mendatangkan fitnah, boleh mendatangkan pelbagai andaian, maka sebaiknya dia tak lakukan itu, maknanya pada situasi yang boleh mendatangkan pelbagai andaian dan fitnah tadi. Itu kalau saya pun cuba buat macam tu Datuk. Kalau tetamu datang ke apa, saya tak nak bagi suami buat kopi. Sebab apa? Sebab kita pun nak menjaga juga, nak menjaga apa? Yelah, maknanya tak apalah, biar kita lah kan. Walaupun biar kita yang buat. Walaupun pada masa-masa yang lain itu adalah kerelaan kita bersama untuk saling tolong membantu. Tapi kalau nak suruh maknanya nak sedia kain, kita pun fikir juga tak apalah, yang sedia kain yang keluar-keluar orang nampak tu tak apalah, biar kita buatlah. Sebab kita pun nak cuba menjaga juga supaya kalau gitu suami kena tumbuk sambal. Boleh. Terpulang. Tapi Datuk Nur Hafizah sekarang ramai juga suami-suami yang isteri tak perlu suruh pun, ya, tapi dia sendiri buat, ya, jemur kain. Kita jenuh melarang, tapi nak buat juga. Datuk kata tadi kalau ada tamu. Kalau tak ada tamu tak apalah, dia nak tumbuk sambal, nak masak nasi, tak ada masalah. Datuk buat Datuk. Macam mana Doktor senyum ya apa tu? Saya dua boleh je Datuk. Dia lah pengurusannya. Dia sebelum kita berkonflik itu, kita urus dia sebelum konflik itu menjadi lebih serius. Maksudnya kita boleh plan. Kalau kata macam tetamu tadi tu, kes yang Datuk kemukakan tadi, tetamu datang. Kalau tetamu yang datang on the spot tu mungkin susah lah untuk kita urus. Tetapi kalau dia dah bagi tahu awal nak datang, so mungkin sebagai isteri kita boleh sediakan lebih awal. Siap sediakan lebih awal. Sama ada tamu isteri ataupun tamu suami. Itu panggil hypocrite. Bermuka-muka dengan tamu. Bagi saya lah, mungkin sedikit berbeza dengan Datuk Nur Hafizah. Ya. Bagi saya, dia atas dasar kerelaan suami.
Sekiranya suami rela untuk membuat pancur kopi dan sebagainya, kenapa tidak? Bukan soal rela. Sekarang ni macam ni. Wanita mempunyai tanggungjawab sebagai suri rumah. Suami tidak. Suami perlu pergi keluar mencari rezeki. Okey. Sekarang ni wanita pun keluar juga mencari rezeki dan memberi khidmat pada masyarakat. Adakah adil bila berbahagi tanggungjawab sosial dan negara, mengapa tidak berbahagi tanggungjawab keluarga? Tapi tebu tadi, kebudayaan kita tidak mengizinkan. Jadi adilkah apabila kebudayaan kita tidak mengizinkan? Kalau kita mau terus berbudaya macam ni, peganglah prinsip bahawa wanita itu duduk di rumah. Ini satu soalan saja yang saya nak kemukakan kepada wanita, para pemimpin wanita kita. Macam tadilah rasanya kalau memang itu diasaskan oleh semangat tolong-menolong, tak ada masalah. Cuma satu je perkara yang kita sebagai wanita kena prihatin juga, iaitu jangan sampai nanti urusan harian rumah tangga lebih mahir suami daripada isteri. Apa salahnya? Bukan apa. Sebab dari sudut tadi kita kata suri rumah tadi, suri rumah. Kita mengelolakan rumah tangga kita juga. Wallahualam Datuk, tapi saya rasa sebagai seorang wanita, letaklah apa pangkat ke apa benda, tapi sangat kepuasan jiwa seorang wanita tu adalah ketika mana dia dapat menyempurnakan ataupun dapat melakukan semampu yang dia boleh untuk menjaga keluarga, makan minum keluarga, pengurusan rumah, kebersihan rumah. Itulah sebenarnya tahap kepuasan yang takkan dapat digantikan oleh jawatan-jawatan apa pun yang ada di luar sana. Jadi akhirnya nanti kita akan bertemu dengan konflik yang lain, Datuk. Ya, konflik apa dia? Ini saya cakap ada beberapa sahabat-sahabat yang mengalami masalah macam ni. Pada peringkat awal mula-mula suami tak apalah, dia buat semua, dia buat itu, dia buat ini. Kita tak nak nanti lepas pada beberapa ketika nanti perkara ni semua berbangkit. Dan kita tak dapat nak reverse ke belakang. Dia cari orang lain pula tolong buat ke dia. Bukan soal cari orang lain, tapi soal keharmonian rumah tangga tu. Takut nanti kan terjejas dan sebagainya. Suami akan ungkit balik apa peranan awak dalam rumah ni. Semua benda saya buat. Jadi perkara tu kena dilihat baik-baik. Sebab itu pembahagian tugas yang Datuk sebut tadi tu kena jelas pembahagian tugas. Bukan maknanya akhir-akhirnya tengok, maknanya jangan maknanya akhirnya suami yang buat semua. Itu pun perkara yang seorang wanita berkerjaya kena seni sangat memikirkan, Datuk. Saya mempertikaikan budaya kita yang rendah. Kita nampak, kita double standard. Kita nak wanita keluar masyarakat, berkongsi dengan lelaki dalam memikul tanggungjawab masyarakat dan negara. Tapi kita tak nak lelaki share tanggungjawab wanita di rumah, dalam rumah tangga. Kita double standard. Saya tak nak double standard macam tu. Maknanya tanggungjawab di rumah, macam tadi Dr. Nafizah bagi tahu, ada benda walaupun atas dasar kesefahaman, tetapi lelaki, suami, anak-anak lelaki kita perlu dididik juga bahawa kerja-kerja di rumah perlu mereka laksanakan. Memang kita tak nak dia mengambil tanggungjawab 100% tugas kita sebagai wanita ataupun ibu ataupun isteri, tetapi sekurang-kurangnya mereka boleh melakukannya tanpa kekok. Kita tak tahu ya Datuk, mungkin ada orang yang satu ibu ada anak lelaki 5-6 orang. Apakah kita akan terpaksa membuat daripada A sampai Z semua kerja-kerja rumah, membiarkan lelaki tak tahu nak mengurus rumah tangga, membantu, ada rasa ihsan kepada ibunya seorang wanita. Jadi bagi saya, untuk menguruskan rumah tangga perlu diajar walaupun kepada anak lelaki, walaupun cara membaca kopi, walaupun untuk membasuh baju, menyidai baju, anak lelaki juga perlu diterap atas keperluan yang sama. Tetapi bagaimana pelaksanaannya itu ketika mana mereka berumah tangga, kita mengajar dia dengan konsep syura. Boleh berbincang apa yang boleh, apa yang dia nak buat, apa yang dia tak nak buat, apa yang isteri nak kena buat, itu masa dia antara dia suami isteri. Tetapi dalam proses pendidikan anak-anak,
kita kena beri faham. Anak lelaki juga kena bertanggungjawab, kena tahu menguruskan rumah tangga. Saya mungkin berbeza pandangan di situ dengan Datuk Nur Hafizah lah. Yalah, itu dari kita katakan secara individu. Tetapi yang saya tekankan secara budaya dalam masyarakat kita. Apakah sesuatu yang diterima baik oleh budaya masyarakat? Sejauh mana lelaki kena share ataupun perempuan kena share kepada lelaki suami dia tanggungjawab rumah tu, kongsi bersama. Barulah adil wanita. Macam dulu di kampung kan, dia pergi ke bendang, pergi mencedung tanam padi dua-dua. Balik suami dia singgah kat wakaf main teruk. Kemudian isteri lah balik buat masak, buat gulai apa semua sekali. Ada cerita kata, lepas tu dia balik-balik, dia tanya, dah masak dah nasi. Isteri dia nak bergurau. Tak masak lagi, cerai terus. Jadi ini adil ke macam ni? Mungkin Datuk, inilah antara tanggungjawab kita semua kan. Maknanya iyalah mungkin benda tu kita kata budaya satu ketika, tapi hari ini kita nak mengajak setiap muslimin dan muslimat tu, suami ataupun isteri tu balik kepada rumah tangga, bagaimana Nabi SAW mengemudikan rumah tangga tersebut. Sebab kalau kita cakap tentang budaya yang memang sudah pernah diterima tu, so kita kena buat sesuatu lah, buat sesuatu. Jadi kalau kita dapat ukur semua tu dengan kacamata, mana kita tengok pada garis tadi, garis panduan, bagaimana Nabi tunjukkan, maka insya-Allah kita buat tu dapat pahala, barakah, semua Allah bagi belaka insya-Allah. Datuk. Betul. Saya setuju dengan apa yang Datuk Nur Hafizah cakap. Okey, jadi perempuan berkejaya kan, jadi dia memerlukan, kita bukan menyuruh lelaki untuk membantu kita dalam melakukan rumah tangga chores ataupun kerja-kerja rumah tangga. Tapi kalau mereka merelakan diri dia, okey, tidak mengapa, tidak ada masalah. Biarkan mereka meneruskan, biarkan mereka membantu kita. Okey, persepsi masyarakat yang mengatakan ini budaya tidak betul apa sebagainya. Kita melihat contoh yang seperti Datuk Nur Hafizah cakap sebentar tadi, Rasulullah SAW menolong isterinya dalam rumah tangga kan. Okey, jadi ini sesuatu yang bertentang dengan persepsi masyarakat ataupun budaya masyarakat kini contohnya lah. Okey, jadi biar asalkan dia tidak bertentangan dengan norma-norma Islam, boleh diteruskan. Dan kita dalam rumah tangga itu sendiri, kita perlu menunjukkan bahawa dalam rumah tangga itu tidak ada keretakan ataupun tidak ada, maksudnya akhlak-akhlak tetap dijaga walaupun isteri ataupun suami menolong, merelakan diri dia untuk membuat kerja-kerja rumah bersama-sama. Tapi kita dalam rumah tangga itu sendiri, ahli-ahli dalam rumah tangga itu sendiri, isteri, suami perlu menunjukkan nilai-nilai akhlak-akhlak yang baik, tidak ada pertengkaran di situ, tidak ada cacat di situ. Itu pada pendapat saya lah, Datuk. Ya, itu prinsip lah. Saya nak tanya Dr. Azah ni, dia orang bidang pengurusan. Adakah secara akademiknya do and don't dalam masalah suami isteri dalam rumah tangga ni, mana nak menyelesaikan konflik antara kerjaya dan urusan rumah tangga? Kalau kita faham tentang mengurus rumah tangga itu, kita ada masing-masing ada peranan. Dia ada peranan, ada tanggungjawab. Suami ada peranan dia, ada tanggungjawabnya, dan isteri juga ada peranan dan tanggungjawabnya. Secara akademiknya adakah disusun? Kita memang adalah teori-teori yang berkaitan dengan konflik ini. Bagaimana nak mengatasinya. Walaupun mungkin kalau dalam pengurusan banyak dikaitkan dalam konteks organisasi, mengurus konflik dalam organisasi. Tapi saya kira keluarga itu adalah organisasi yang bermula di situlah. Maksudnya organisasi yang kecil. Bagaimana kita nak menguruskan konflik itu supaya konflik itu nak tak nak memang dia akan ada. Sedar ke tak sedar ke, kita nak ke kita tak nak ke, benda itu akan datang. Cuma macam mana kita mengurus dia. Sebelum kita nak mengurus tu, kita kena kembali kepada, itulah maksudnya apa tujuan. Tapi Prof. Wahida kata konflik tu satu benda yang menyeronokkan. Jika diurus dengan baik. Konflik itu tawar rumah tangga itu.
jika berjaya diuruslah tu. Tapi kalau konflik itu dibiar tidak diurus akan membawa kesan yang buruk yang kita pun membawa kepada keruntuhan rumah tangga. Zaman kita itu yang perlu diurus tu. Sebab konflik itu seronok jika kita urus dia dengan baik. Dan kita saya tanya, adakah orang-orang akademik mempunyai solution yang tertentu? Ada, macam yang Dr. Nafizah sebutkan tadi, komunikasi. Komunikasi itu bukan antara suami dengan isteri sahaja. Komunikasi suami isteri. Itu satu. Komunikasi dengan majikan. Dan saya tanya di keluarga ni. Yalah, sebab konflik itu antara rumah tangga dengan kerjaya. Apa majikan pula? So, kita juga kena komunikasi baik dengan majikan. Datuk, kalau Datuk tanyalah berkaitan dengan teori, setakat ni saya rasa apa yang Islam anjurkan adalah lebih baik daripada teori-teori yang sedia ada. Faraddu ilallah wa rasulih. Balik semula kepada Allah dan Rasulnya. Dan daripada itulah kita tengok Datuk bagaimana itu retorik, Prof. Bukan retorik, Datuk. Sebab Al-Quran anjurkan macam mana wa amruhum syura bainahum. Maknanya dalam sudut konflik ini, dalam dari segi rumah tangga, balik semula kepada syura. Prof, saya nak sebut ni. Syekh Daud Potani, cara dia menyelesaikan konflik antara rumah tangga dan kerjaya di kalangan orang-orang kampung. Dia kata oleh kerana masyarakat di bawah angin yang perempuannya sama-sama pergi bekerja di luar, ke ladang dan sebagainya, maka saya nak memberi fatwa bahawa perlu ada harta sepencarian. Walaupun harta sepencarian itu tidak adalah fiqh Arab, tapi dalam fiqh Melayu ada. Itu penyelesaian konflik yang dibuat oleh Daud Potani, Syekh Daud Potani. Kita ni macam orang akademik ataupun orang yang terpelajar, bolehkah kita membuat suatu penyelesaian? Bagaimana nak mengatasi konflik ini sekarang ini? Oleh kerana dalam keadaan sekarang ini budaya kita tidak boleh mengimbangkan antara lelaki dan wanita dalam rumah tangga, dalam satu keluarga itu. Maknanya berat wanita daripada itu. Bolehkah kita bagi satu imbalan? Tadi yang Dr. Saidah Akmal tanya imbalan. Bolehkah memberi satu imbalan supaya wanita yang bekerja berat itu kita bagi imbalan? Pengalaman saya di Mahkamah Appeal. Saya duduk lama kat 10 tahun, 15 tahun dengan Tuan Saleh Hambas. Dia kata oleh kerana wanita ni isterinya pergi ke laut dan suami dia duduk tunggu menjadi perai ikan di darat, kita kena bagi 2/3 kepada isteri sebagai harta pencarian. Imbalan macam tu. Tidak adakah caranya? Akademik kata. Datuk, setakat yang saya pernah terbaca satu artikel kajian yang dibuat oleh ahli akademik lah, tapi penyelesaian seperti harta pencarian ni saya tak jumpa lah lagi. Cuma mungkin apa yang diperkatakan dalam artikel itu adalah menekankan konsep Islam. Dia ada 3. Mengenai apa? Konsep yang terdapat dalam agama Islam lah. Ada 3 yang saya go through dia artikel tu. Okay, kita bagaimana cara untuk kita uruskan konflik rumah tangga dan kerjaya ni. Okey, yang pertamanya ada konsep tadayun. Yang pertama tadayun, yang kedua dia caranya ialah dengan cara wasatiyah. Itu retorik itu. Dr. Akmal, retorik tak boleh. Secara praktikal betul-betul. Ini kita nak nasihat orang tadayun lah. Kajian akademik, Datuk. Saya kongsikan di sini. Tapi kalau secara praktikal tu saya tak jumpa lagi setakat ini, Datuk. Mungkin terlepas pandang ke apa. Boleh ke benar-benar macam tu kita akademikkan sikit? Kelemahan kita, orang-orang yang cerdik pandai Islam ini, kita bercakap secara umum. Kata kita bercakap tentang psikologi Islam, sekian. Datang orang Barat, dia bawa dia apa? Scientific psychology.
berasaskan kepada data-data, barulah dia nampak moden, nampak cerita. Kita sebenarnya asas tu, basic itu, basic knowledge tu dia ambil daripada kita, tapi dia saintifik kan. Bolehkah kita memberi cadangan secara lebih ilmiah dan saintifik? Macam mana nak buat? Datuk. Okey, saya ada satu teori yang saya amalkan lah. Kalau konflik-konflik ni kan, namanya SLTC. Itu sangat personal tu. Okey lah, macam mana teori amalkan? Apa dia? SLTC. Ni dalam teori psikologi. Okey. S tu adalah stop, L tu adalah listen, T tu adalah think, dan C tu adalah communicate. Apa yang selalu berlaku dalam konflik adalah ketika mana kita mendahulukan bercakap sebelum berfikir. Kita dulukan bercakap, respon pompang sebelum kita menenangkan diri. Jadi betul, itu antara itu perkara. Itu juga kita nak kontrol wanita. Sebab wanita ni lidahnya lebih panjang daripada tangannya. Laki-laki pula tangannya lebih panjang daripada lidahnya. Sebab tu mana kita kalau kita kata stop, kita stop. Nak stop wanita daripada bercakap. Boleh, insyaAllah boleh. Maknanya stop. Sebab yelah, benda ni berkait soal kita macam mana pengisian keimanan, pengisian ilmu, latihan demi latihan. Sebab tu pengalaman tu penting, Datuk. Mungkin kita sendiri pada awal-awal perkahwinan, susah nak stop. Tapi alhamdulillah, berlalunya hari-hari kan, semakin dewasa, semakin tua, Datuk, tak tahu apa nak kecek dah. Kan, jadi kita tu dah boleh bertenang. Kemudian stop kita, semua. Ya, boleh menjadi pendengar yang baik. Bukan diam bermakna diam macam tu je, tapi diam untuk memberikan satu solusi yang lebih baik. Jadi insya-Allah sebab rumah tangga bagi wanita berkejaya memang sangat mencabar. Cuma satu perkara, Datuk, saya pun sebenarnya boleh cakap pasal wanita dan kejaya. Saya tak nak juga sahabat-sahabat yang sedang mendengar seolah-olah memahami bahawa kita macam mengatakan wanita ni tahap mesti berkejaya. Sebenarnya tak. Sebenarnya melihat kepada keperluan tadi, ya. Wanita memang maknanya tempat yang Allah letakkan tempat yang sangat terbaik dah. Membina ummah kan, suri rumah tangga yang kita sebut di awal-awal tadi. Sebab itu kalau bercakap tentang wanita berkejaya, sekiranya apabila kita berkejaya memberi mudarat kepada keluarga kita, kena tengok balik apakah kita perlu meneruskan kejayaan kita ataupun tidak. Soal maslahah kepada ummah, kepada negara tadi tak datang dah ketika mana dia mendatangkan mudarat. Nanti Datuk, itu Datuk bercerita tentang idealism. Bolehkah Datuk jadikan idealism itu sebagai budaya masyarakat, budaya rakyat? InsyaAllah kalau ramai-ramai pakat buat belakang. Datuk Mud, kita tak boleh bercakap secara bebas macam ni sebab dia bergantung pada masing-masing individu, kedudukan rumah tangga masing-masing. Masing-masing kita tahu bi'ah kita berbeza, di latar belakang family kita berbeza, dan saya yakin di luar sana wanita maupun pasangan-pasangan masing-masing sedang try and error untuk memperbaiki keadaan. Memang Datuk kata itu semua retorik cantik hanya dalam tulisan. Datuk Hafizah kata sekarang ni sudah luput dah masa try and error ni, kita dah matang dah sampai kepada satu peringkat ini. Datuk, tak ada seorang isteri atau suami yang mengetahui tentang keseluruhan pasangannya seumur hidup dia. Sentiasa akan ada satu perbezaan pada setiap hari. Sampailah dia mati, Datuk. Apatah lagi kalau kita kata kita memang dah solid kenal, memang tak akan berlaku, Datuk. Maknanya kita kena try and error. Mungkin ada yang sesuai yang mak bapak kita buat dulu kita boleh tiru, tapi pada zaman yang berbeza ni, maknanya masing-masing pasangan dia kena korek. Korek sendiri, Datuk. Kalau tidak kita bercakap retorik lah. Dulu hanya dalam paper. Saya nak elak daripada retorik tu. InsyaAllah Datuk, yang kita bincang-bincang ni insyaAllah perkara yang boleh dilaksanakan. InsyaAllah. Jadi kalau macam tadilah macam Datuk Nur Hafizah Musa kata tadi, dan saya masih berkeyakinan bahawa kita balik semula dengan syuro dan bagaimana setiap pasangan itu menurunkan nasi ego, boleh menjadi pendengar yang baik, berlapang dada untuk, maknanya macam Datuk Nur Hafizah bagi tahu lah, awal-awal perkahwinan mungkin tak boleh, tapi lama kelamaan atas dasar kesepahaman, atas dasar dah ada anak,
nak mencari titik persamaan itu saya rasa masing-masing boleh mengurangkan rasa ego masing-masing, boleh menjadi jalan penyelesaian, boleh menjadi pendengar yang baik dan menyelesaikan masalah mengikut cara masing-masing, Datuk. Jadi bolehkah saya buat satu pengertian bahawa perkara ini terserah kepada individu masing-masing? Secara teknikalnya mungkin, Datuk, terserah kepada suasana rumah tangga masing-masing. Tapi prinsip yang diketengahkan oleh Islam itu adalah prinsip yang semua orang kena akur dan berusaha untuk menepati prinsip tersebut. Cuma dari segi teknikal macam soal psikologi dan sebagainya itu kena tengok pada karakter suami bagaimana, isteri bagaimana personalitinya. Wallahu a'lam. Inilah orang buat liberal kritik tu. Saya setujulah Datuk Hafizah kata, tetapi kita diserang oleh orang-orang macam apa Kasim tu? Kasim. Siti Kasim. Buat-buat tu lah, Siti kau situ, Siti apa semua sekali buat tu lah yang dengan kasar apa tu mengkritik para ulama yang tak tahu berbudaya dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak jawab bahawa ini adalah terserah kepada individu dan tidak boleh dijadikan sebagai satu budaya masyarakat. Baik, saya nak tanya, apakah biasanya yang diberi nasihat oleh misalnya konsultan ataupun penasihat keluarga macam kita ada di Kamar Syariah tu kan, ada hal-hal yang mesti diselesaikan di luar mahkamah. Apa yang nasihat mereka itu buat? Penasihat keluarga tu. Ataupun kita ada konsultan apa semua sekali, penasihat macam-macam. Lawyer, tak lawyer, ustazah dan sebagainya. Pendakwah. Macam mana? Biasanya mereka itu nasihat macam mana? Saya pernah ada pengalaman dengar nasihat-nasihat daripada, kalau tadi Datuk cakap untuk konsultan rumah tangga kan, ataupun mungkin yang arif ya dekat mahkamah untuk satu-satu konflik dalam rumah tangga. Biasanya yang pertama mereka akan menekankan soal ketakwaan kepada Allah. Memang masa kita dengar pun hati kita rasa lunak, rasa sedap je dengar, lapang dengar. Walaupun pompang dah suami isteri ni, suami salahkan isteri, isteri salahkan suami, tapi akhirnya yang arif tu akan bawa balik, okey, saya ingatkan balik soal ni, soal ketakwaan kepada Allah. Ya, sebab ketakwaan tu sangat luas lah ya, soal ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah tentang tanggungjawab. Sebab kalau teknikal bagus macam mana pun, tapi tanggungjawab tu kita tak sempurnakan, dia memang akan menjadi satu masalah yang berat dalam sebuah keluarga. Ya, dan Allah meletakkan tanggungjawab tu, saya yakin maknanya adalah sangat sesuai dengan fitrah. Ya, keadaan fitrah semula jadi yang ada, naluri yang ada pada seorang isteri maupun seorang suami. Jadi balik kepada menunaikan tanggungjawab tadi sehabis mampu yang kita boleh buat. Contoh juga kalau wanita berkejaya, kadang-kadang mungkin timbul isu dari segi layanan kepada suami dan sebagainya. Jadi perkara tu kena dilihat. Ya, bagaimana dalam keadaan kita berkejaya tapi insya-Allah kita dapat cuba untuk melakukan tanggungjawab, memberikan hak tadi dengan sebaik-baiknya. Baik Datuk, macam ni saya nak tanya. Mana lebih baik kita memperkukuhkan mahkamah syariah daripada kita memperkukuhkan khidmat nasihat untuk menyelesaikan konflik? Mahkamah syariah dengan memperkukuhkan khidmat nasihat. Saya memang melihat maknanya insya-Allah kedua-duanya sekali diperlukan, sebab kadang-kadang ada permasalahan dalam rumah tangga tak sampai ke mahkamah, ketika itu khidmat nasihat sangat diperlukan. Tapi ketika mana sampai kepada mahkamah, maka pemerkasaan ataupun maknanya segala bentuk penambahbaikan pada mahkamah tadi itu memang sangat diperlukan, sebab sampai satu tahap memang penguatkuasaan ataupun undang-undang ni memang menjadi jalan untuk setiap yang hak tu yang berhak tu dapat balik hak-hak dia. Okey, orang lain macam mana? Bagi saya Datuk, mahkamah syariah kita, mahkamah syariah itu adalah jalan terakhir sebenarnya. Setelah kita
setelah macam Datuk Nur Hafizah Musa kata tadilah, memanglah kita lihat mahkamah syariah itu jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik yang tidak boleh diselesaikan dengan cara khidmat nasihat dan sebagainya. Cuma kadang-kadang bila kita, sebelum kita pergi ke mahkamah syariah, Datuk Nur Hafizah dan rakan-rakan sekalian, kita kena tengok juga ramai penasihat ataupun penasihat-penasihat keluarga ataupun orang yang berada di sekeliling kita, tak kira dia duat ke dan siapa ke, dia selalunya bila berlaku, saya melihat daripada kacamata wanita, Datuk, kita tak naklah terlalu menekankan benda-benda yang ni realiti yang sentiasa berlaku dalam masyarakat yang datang kepada saya pun. Bila saya kata kenapa puan jadi macam ni, dia kata apa yang nasihat yang dah diberi, macam mana ustazah, dia kata bila saya dah pergi jumpa orang ni, penasihat ni, dia kata sabarlah ya Datuk, bertabahlah. 3 tahun 4 tahun susah lagi. Tabahlah kan, tengoklah, jagalah anak-anak, jagalah keluarga, selagi boleh bertahanlah. Itu ayat dia. Ini realiti dalam masyarakat. Sedangkan yang macam Datuk kata tadi lah, yang seksanya, apa yang berlaku bila konflik ini tidak boleh ditangani dengan baik adalah kebanyakannya wanita. Walaupun ada sedikit segelintir tu datang daripada kalangan lelaki. Jadi di sinilah yang kita kena cakna kedudukan bagaimana wanita ni sebenarnya konflik itu boleh menyebabkan diri dia itu memang tak semua orang boleh pergi mahkamah, Datuk, prosedurnya sangat panjang. Tapi bagaimana kita nak memperkasa ni konsultan, para pendakwah ni supaya janganlah menggunakan perkataan sabarlah. Maknanya cuba kita cari satu jalan bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah ni dalam masyarakat. Ya. Boleh ke saya kata konsultan kita tidak cukup profesional? Kalau dia tidak, penasihat khidmat kita di mahkamah syariah itu tidak cukup sempurna. Dia ada sebahagian daripada ini tidak profesional, Datuk. Tidak cukup lagi pengalaman. Bagi saya mereka ini perlu ditingkatkan, bukan nak mencari kesilapan ataupun kesalahan. Dan begitu juga perlu mereka ini diberikan satu training, latihan supaya mereka boleh melihat apa yang berlaku kepada wanita itu merupakan satu penyiksaan yang dipendam yang tak boleh sampai dia boleh mencederakan diri dia dan orang lain. Saya nak melihat supaya dia memberi khidmat yang betul-betul boleh membimbing. Of course kita tak mampu untuk membuat keputusan untuk dia. Tapi kita boleh membimbing dia bagaimana dia nak membuat keputusan yang tepat supaya dia tidak membuat. Saya ada pengalaman masa saya duduk berkhidmat untuk IKIM dulu. Saya selalulah masa zaman Datuk Munir pun kita banyak bergaul dengan orang yang ada masalah macam ni. Sebenarnya saya rasa budaya kita tidak betul. Dan kalau kita bagi nasihat pun, penasihat kita tidak profesional. Dan mungkin ini tanya Datuk Hafizah, kadang-kadang pendakwah kita pun macam kita bercakap lepas angin macam tu ya. Nasihat gitu. Kita tidak tahu sendiri bagaimana benda yang berlaku. Kita sekadar bagi nasihat macam tu ya. Macam mana ni? Begini Datuk, kalau kita menyampaikan dakwah dalam bentuk ceramah ataupun forum, biasanya memang kita akan bercakap tentang perkara-perkara yang umum. Memang perkara-perkara yang umum. Maknanya insya-Allah boleh diguna pakai oleh pelbagai lapisan ataupun apa jua situasi. Tapi kalau memang masalah ataupun konflik rumah tangga yang berat ya, Datuk, memang itu memerlukan kepada khidmat, nasihat ataupun konsultan yang profesional. Kita nak tengok profesional tak profesional tu, Datuk. Kadang-kadang ada orang memberikan nasihat hanya kepada sebelah pihak saja. Dia hanya dengar sebelah pihak aja dan dia bagi nasihat, dia tak tahu apa lagi sebenarnya pandangan daripada sebelah pihak lagi. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Itulah. Jadi kalau nak profesional, sepatutnya dengar dua-dua pihak. Barulah dapat diberikan nasihat kepada dua-dua pihak. Soalnya, boleh ke penasihat ini jadi profesional sedangkan dia memberi nasihat dalam budaya yang tidak kondusif? Tapi kan Datuk, pernah juga, saya pernah kata dengan isteri-isteri yang datang kan, kata okey minta boleh tak saya nak jumpa dengan suami sekali, tapi suami tak nak datang kadang-kadang. Sebenarnya bila kita tahu cara nak menerapkan benda tu kan, tapi
bukan satu yang mudah juga untuk kita menggerakkan supaya pasangan tu datang. Dia kan sebab tu mahkamah main peranan. Kalau mahkamah dia memang bagi apa? Surat perintah hadir. Macam kita setakat bagi nasihat, kita akhirnya memang ada keadaan memang kita hanya memberi nasihat kepada satu pihak sahaja. Kalau mengikut apa tu ilmu, apa tu kita kata ilmu nasihat apa, seseorang itu tidak boleh diberi nasihat kecuali dia meminta nasihat. Kalau kita nak paksa dia, tak boleh. Soalnya saya nak tekan tadi, kita mempunyai budaya yang salah dalam masyarakat kita dalam masalah hubungan keluarga antara lelaki dan perempuan, kerana masyarakat kita masih lagi tidak menyedari bahawa dengan kehadiran wanita di luar rumah tangga, kita perlu mempunyai budaya yang cukup berbeza daripada budaya lama yang kita hayati. Dan budaya ini tidak ada. Tidak dibentuk oleh orang akademik macam Dr. Azhar. Tidak dipertingkatkan oleh para pendakwah kita, tidak dipertingkatkan oleh. Jadi kita banyak baru ni sekarang ni kita bila kita bercakap tentang apa nak memperkukuhkan undang-undang dalam soal LGBT misalnya, saya sudah pasti undang-undang ini akan gagal. Saya tidak menentang, tetapi kita berpendapat bahawa ada cara-cara kita baiki budaya kita supaya satu benda yang boleh diterima umum untuk, tapi sesuai dengan Islam lah. Mungkin saya boleh tambah sikit Datuk. Mungkinlah saya cuba. Konflik antara rumah tangga dan kerjaya ini pasti memang tidak boleh kita lari daripadanya, memang akan ada. Kan kalau kita pergi konsultan ke penasihat ke macam Prof Wahidah kata tadi, Datuk Nur Hafizah kata dia akan bagi tahu tanggungjawab nasihatkan kita tu semua. Okey, tapi mungkin apa yang saya lihat kat sini mungkin boleh diambil ataupun sebagai penambahbaikan mungkin. Okey, mungkin dari segi pengurusan Dr. Akmal. Ya. Sekarang ni orang menentang rasuah dengan mengutuk orang yang menerima rasuah. Orang tak pernah sentuh pun orang yang memberi rasuah. Sebenarnya penyakit itu daripada orang yang memberi. Tetapi kita garu di tempat yang tak gatal. Jadi saya rasa Datuk berkenaan pengurusan emosi lah saya rasa kat sini Datuk. Pengurusan emosi. Ya, sebab dalam rumah tangga memang akan ada cabaran dan dugaan dia. Jadi kita pasti akan menghadapinya. Okey. Jadi kena kekuatan dalaman lah. Macam mana kita perlu, maksudnya kepada konsultan ke para penasihat, dia perlu menekankan tentang pengurusan emosi. Sebab Dr. Azhar, ni puak-puak ni puak-puak akhlak belaka ni, saya nak tanya Dr. Azhar, sosiologis. Kita nak betulkan akhlak individu ke atau kita nak betulkan budaya masyarakat? Ni mute tu. Minta maaf. Bagi saya dua-dua kena bergerak seiring. Seiring. Akhlak itu sebab dia bermula daripada diri kita, bermula daripada keluarga kita. Jadi dalam masa yang sama budaya itu juga bermula daripada tabiat manusia itu, daripada manusia juga. Jadi akhlak diri itu juga siapa yang lebih berjaya di antara Imam Ghazali dengan Ibn Khaldun? Segi kemajunan nampak Ibn Khaldun lah. Segi tasawufnya Ghazali membawa falsafah akhlak dia, Ibn Khaldun membawa falsafah masyarakat dia. Mana lebih berjaya? Bagi saya dua-dua berjaya dalam bidang masing-masing. Yang mana kalau kita boleh macam saya pun dalam bidang pengurusan ni, kita tengok bukan dari segi masyarakat saja tadi, teori Ibn Khaldun saja, tapi dalam masa sama kita tengok juga teori-teori yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, akhlaknya yang mendasari etika dalam Islam itu. Yang mana kalau sebagai wanita berkerjaya, etika kerja Islam tu bagi saya kena diperkasakan lah.
Datuk Hafizah kena bekerja keras menjadikan masyarakat kita ini sebagai masyarakat yang ideal. Rasionalisme tidak akan menyelesaikan masalah kita sebab pendekatan kita ialah pendekatan akhlak. Datuk. Kita tidak boleh mengubah dunia, melainkan kita mengubah diri kita sendiri dahulu, Datuk. Okeylah, tak ada masalah lah. Okeylah. Datuk, kita cakap pasal konflik antara kerjaya dengan keluarga. Sebenarnya pernah juga selalu juga dibincangkan tentang pemerkasaan kursus perkahwinan itu sendiri. Kursus perkahwinan? Ngarut? Yelah, sepatutnya. Jadi sesi lawak jenaka. Kalau macam inilah kita melihat bagaimana kita semua mendepani cabaran zaman, sepatutnya memang semua silibus untuk kursus perkahwinan tu bukan lagi menggunakan cara kita semua dulu 30 tahun lepas, 25 tahun lepas. Jadi nampak gaya wallahualam benda ni dah selalu dah kita pun dah utarakan kan perkara macam ni kepada pihak yang ada autoriti sebenarnya untuk melihat soal kursus perkahwinan ni. Jadi Datuk, apa yang Datuk Nur Hafizah bercakap tadi, kalau saya boleh simpulkan sedikit lah, maknanya, simpulkan tajuk ni lah, maknanya mungkin suara kami ni tidak begitu kuat, suara pendakwah ini tidak begitu kuat, perlukan satu kekuatan bantuan daripada MDN, misalnya Majlis Dakwah Negara untuk melihat silibus ini kembali sebagaimana Datuk dulu mencadangkan kepada Majlis Mahkamah Syariah supaya dilantik hakim dalam kalangan wanita yang akhirnya diterima pakai dan dilaksanakan di Malaysia. Jadi perlu ada satu suara yang kuat yang membawa solusi ni supaya macam tadilah Dr. Hafizah kata kita tak boleh stereotip macam mana dulu kursus perkahwinan Datuk, sedangkan hidup sekarang ni sangat rencam. Banyak-banyak masalah. Budak-budak dah ketawa ya. Kursus perkahwinan kita sekarang. Itu masalahnya. Okeylah, kita dalam sesi yang lepas, kita sudah buat satu keputusan nak minta orang di Jabatan Syariah dan Pengurusan merangka satu modul baru untuk kursus perkahwinan. Dan kita bincang dengan Jabatan-Jabatan Agama Negeri kalau mereka itu nak dengar dengan kita. Tapi sebenarnya sepatutnya hakim-hakim wanita dilantik yang orang boleh faham dari perspektif wanita bagaimana kes-kes keluarga ini dapat diselesaikan. Saya pernah mencadangkan supaya melantik di wilayah persekutuan ini timbalan mufti daripada wanita, supaya kita cuba boleh faham daripada orang dalaman itu. Jadi kalau kita hanya melihat laki-laki sahaja mungkin tak tahulah macam mana. Okey, macam sekarang ini dunia wanita sudah begitu besar dan kalau kita tidak memberi satu penghargaan yang sesuai dengan kebangkitan wanita itu, maknanya kita akan gagal sebab wanita itu lebih separuh daripada masyarakat kita. Okeylah, Dr. Akmal buat kesimpulan. Kita simpulkan macam mana kita start daripada Dr. Akmal dulu. Kita para wanita ni sebenarnya ingatlah apa tujuan hidup kita. Mungkin ke manakah akhirnya kita akan pergi nanti. So apa tindakan yang kita buat maupun dalam rumah tangga ataupun kerjaya, kena ada objektif, ya, pastikan dia sesuatu yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu memberi, kita perlu bijaklah dalam mengurus rumah tangga. Kita tu siapa, Dr. Akmal? Para wanita yang berkerjaya. Suri rumah yang berkerjaya perlu bijak dalam mengurus konflik rumah tangga. So di situ kita perlu sebenarnya kekuatan, kekuatan dalaman sebenarnya, kekuatan mental, kekuatan hati. Kita boleh minta nasihat dari mana-mana, tapi sebenarnya diri kita sendiri. Kalau nasihat banyak pun kita terima, kalau kita sendiri tak kuat, tak jadi juga Datuk ya. Begitulah ya. Jadi benda kerjaya dan rumah tangga banyak cabaran, jadi persiapkanlah diri kita para wanita. Menjadi hebat, seorang yang hebat iaitulah hebat dari segi dalam arti kata mempunyai kekuatan hati dan mental. Itu saja. Okey Dr. Azhar. Yes, kesimpulannya
dapat bahawa penglibatan wanita dalam kerjaya itu memang kita tak boleh menafikan lah. Maksudnya ada demand and supply dekat situ, ada keperluan dan ada permintaan, ada penawaran dekat situ. Dan dalam kita nak mengharmonisasikan antara kerjaya dan juga rumah tangga itu, sebenarnya konflik itu pasti akan timbul. Okay, cuma sebagai wanita yang berkerjaya, konflik itu perlu ditangani dengan baik oleh wanita itu sendiri yang terlibat dalam kerjaya tersebut, dan kita support sistem sokongan pasangan, keluarga, masyarakat dan institusi yang Datuk sebut tadi. Khidmat nasihatnya, penasihat profesional, mahkamah syariah dan sebagainya, itu perlu menjadi support sistem untuk memastikan bahawa wanita yang terlibat dalam, yang berkecimpung dalam kerjaya ini tidak terus dilanda konflik yang boleh merugikan bukan sahaja wanita itu tetapi juga masyarakat dan negara keseluruhannya. Okey, terima kasih Dr. Azhar. Datuk Hafizah. Alhamdulillah Datuk, sahabat-sahabat semua. Masya Allah, hari ini kita berbincang tentang tajuk yang sebenarnya memang memerlukan kepada keprihatinan semua pihak. Jadi bila Masya Allah ya Datuk Profesor kita bawa tajuk ni, Azan. Okey, terus tak apalah. Okey, bila Datuk bawa tajuk ni, saya rasa ramai wanita di luar sana merasakan bahawa isu ini isu yang cuba ditangani oleh semua pihak. Bukan secara peribadi lah, seorang-seorang makan hati lah kat rumah konflik tu. Itu yang pertama. Yang kedua, rahsia bila disebut dalam hadis Nabi, may yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Inilah besarnya kesan daripada faham atau tak faham dengan agama. Jadi memang kita kena bawa masyarakat kepada memahami agama yang sangat sempurna. Dan yang ketiga, konflik memang berlaku, tapi daripada konflik lah ilmu akan bertambah, pengalaman akan diperkayakan, pengajaran juga boleh dikongsikan dengan yang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, sokongan sosial tu sangat penting. Apa pun yang kita buat, kita bukan iron lady untuk seorang perempuan. Iron tu iron, lady tu lady. Kita adalah manusia yang sentiasa memerlukan kepada sokongan daripada banyak pihak. Sebab itu kena belajar menghargai, kena tahu komunikasi dan nilai, 3 nilai yang Islam tekankan, tauhid, syariat dan akhlak tu, itu akan memperkukuhkan kehidupan kita dari semua dimensi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Datuk. Okey, terima kasih Datuk. Prof Aida. Terima kasih Datuk Mun atas tajuk forum kita yang saya rasa sangat bermanfaat. Pada diri saya juga, saya rasa di luar sana pun juga merasakan tajuk ini perlu diperbahaskan dengan lebih tuntas oleh orang yang ahlinya, yang sesuai untuk berbicara tentang semua masalah yang ditimbulkan tadi. Dan saya merasakan sebagai penggolongannya, mana konflik itu tidak dapat boleh dielakkan dalam sistem sosial apa sekalipun, termasuklah dalam urusan kerjaya serta rumah tangga ini, dan bagaimana kesannya kepada wanita yang berdepan dengan pelbagai ledakan emosi yang menyebabkan tekanan, kekecewaan, yang akhirnya boleh mencederakan diri masing-masing sebagaimana yang saya kata tadi lah. Justru saya melihat bila persoalannya sekarang ni ialah bagaimana wanita itu diberi faham tentang bagaimana untuk menguruskan konflik. Siapa yang akan membantu mereka untuk menguruskan. Dan inilah tugas kita, academician, tugas kita, para duat, memberi faham dan membantu golongan yang tidak dapat menguruskan konflik ini dengan bantuan yang semampunya. Dan di pihak MDN juga saya rasa Datuk pun telah mengatakan tadi apa peranan-peranan yang MDN telah buat untuk membantu supaya masalah ini dapat kita atasi dengan lebih baik. Dan kita semua tidak memilih sebab untuk memilih semua konflik ini, tetapi ini adalah merupakan ujian Allah kepada kita. Tak kira siapa pun kita, besar mana pun tanggungjawab kita, kita semua berhadapan dengan konflik ini dan pasti ada solusinya. Dan pastinya kita menerima segala ini dengan hati yang terbuka, ujian-ujian Allah ini dengan hati yang terbuka, dan kita dapat
mengimbangkan di sudut kerjaya dan di sudut rumah tangga kita dengan baik, dengan tadilah telah dinyatakan oleh rakan-rakan kena ada support system yang baik, ada. Dan yang paling penting yang perlu kita ketengahkan ialah bagaimana peranan pemimpin melihat masalah ini sehingga kita boleh melakukan satu dasar dan undang-undang yang boleh merungkai masalah ini dengan lebih baik. Macam Datuk kita tadi, kita telah pernah disarankan hakim wanita, tapi hanya wilayah saja ataupun Selangor saja yang dah ada, tapi tidak dikembangkan dalam negeri-negeri yang lain. Jadi banyak lagi tugas kita, Datuk, yang kita rasa kita kena bekerjasama dalam memastikan semua yang kita bicarakan ini dapat direalisasikan. Wallahualam. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk dan MDN atas pelaksanaan forum ini. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Saya bagi pihak para penonton dan para pendengar, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada panel kita yang sudi bekerjasama dengan moderator, walaupun moderator agak cerewet sikit. Tetapi mereka itu tidaklah tarik diri daripada perbincangan ini. Sebenarnya peranan kami dalam forum ini sekadar untuk menimbulkan beberapa masalah dan cadangan-cadangan awal bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kita masih memerlukan perbincangan yang lebih mendalam daripada berbagai pihak, daripada orang politik, daripada kerajaan, daripada civil society, daripada para intelektual dan sebagainya, supaya penyelesaian kita boleh dilakukan dengan secara tuntas. Kalau saya bandingkan antara masyarakat Islam Melayu dalam masyarakat kita dengan masyarakat bukan Islam, mereka itu sama ada jahat atau baik, mereka itu mempunyai suatu jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Mereka akan ikut jalan ini sama ada halal ataupun haram. Maka mereka berjaya. Sedangkan kita, masyarakat Islam, kita menjadi serba salah. Tak lakukan sepatutnya lakukan. Kalau kita lakukan sama ada bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan budaya. Kalau bertentangan dengan agama, itu perintah Tuhan. Tapi kalau bertentangan dengan budaya, mengapa budaya kita tidak boleh kita baiki? Jadi itu yang masalah, menjadi masalah kepada kita. Oleh kerana itu kita perlu cukup halus memperbincangkan hal seperti ini sehingga budaya masyarakat yang dikatakan sebagai sebahagian daripada agama itu kita boleh perbaiki supaya sesuai dengan maqasidus syariah ataupun objektif agama kita itu, iaitulah kelurahan, keluhuran dan kesaksamaan dalam masyarakat dan sebagainya. Macam saya katakan tadilah, macam Malik bin Nabi, dia kata, saya hairan umat Islam. Imam dan khatib tetap berkhutbah sedangkan makmum tetap tidur pada waktu mereka itu berkhutbah. Ini pun satu realiti yang menjadi masalah. Jadi saya sekali lagi bagi pihak saya sendiri dan bagi pihak penonton mengucapkan berbanyak terima kasih kepada para panel kita dan insya-Allah kita akan berjumpa kembali dalam tajuk-tajuk yang lain dan insya-Allah kita boleh menyumbang sedikit sebanyak kepada kesejahteraan masyarakat kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.